yang lebih buruk dan tidak baik lah. Jadi mereka hari ini hadir dalam sesi webinar kita pada hari ini untuk kita sama-sama mendapatkan informasi yang lebih tepat, informasi yang lebih jelas berkenaan dengan vaksin COVID-19. Dan hari ini kita bukan sahaja berperang dengan vaksin. Hari ini kita bukan sahaja berperang dengan virus COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama kita juga berperang dengan maklumat-maklumat yang tidak tepat, berita-berita palsu, berita-berita tidak benar yang akhirnya menyebabkan kita kita menjadi ada dua pilihan, kita nak pilih atau tidak. Terutama dalam situasi pandemik ini, sudah tentulah perkara yang paling hangat kita perkatakan sekarang ni adalah tentang vaksin COVID-19. Okay, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya ialah Dr. Muhammad Iqbal, pegawai pergigian di Pusat Sejahtera Universiti Sains Malaysia. Saya juga merupakan salah seorang anggota Medical University Malaysia. Dan hari ini bersama saya ada 5 orang panel. Seorang lagi masih lagi belum, beliau agak busy sedikit dan sedang dalam proses untuk masuk login ke sistem Webex kita. Kita ada Dr. Nurul Hana Hazrami, seorang pakar anestesiologi dan juga rawat terapi di Hospital Kuala Lumpur. Bahasa mudahnya kita selalu panggil beliau sebagai Dr. Pakar Bius lah. Okay, Assalamualaikum Kak Ana, apa khabar? Waalaikumsalam Iqbal. Okay, kita juga ada Dr. Erna Nadia, pegawai perubatan di Answer Bay Medical Center. Apa khabar Dr. Erna? Alhamdulillah sihat. Okay, sampai jemput. jemputan khas Dr. Erna ni adalah kerana beliau adalah penerima vaksin dan beliau juga adalah seorang ibu yang sedang menyusu. So kalau ada confused ataupun ada maklumat-maklumat yang tidak jelas berkenaan dengan keperluan vaksin untuk ibu-ibu yang menyusu, kita jemput beliau khas hari ini untuk beliau menerangkan sedikit tentang perkara berkenaan. Kita juga ada di sini Puan Rukayah Muhammad. Beliau merupakan pegawai dietetik daripada Hospital Universiti Sains Malaysia. Apa khabar Kak K? Saya panggil dia Kak K. Apa khabar Kak K? Alhamdulillah sihat. Sihat semua. Okey, kita jemput khas Kak K ini adalah untuk beliau memberikan pandangan, sudut pandang beliau daripada kalau kita ada pegawai perubatan, so Kak K hari ini akan bercerita sedikit lain daripada bidang pegawai perubatan. Bila akan jelaskan dari sudut pegawai dietetik dan juga hal-hal pemakanan. Dan kita hari ini ada juga Dr. Muhammad Nur Amin Bekhalil. Beliau merupakan seorang pelajar sarjana perubatan kecemasan di Hospital Universiti Sains Malaysia. Apa khabar kawan? Saya Alhamdulillah. Bang, sihat Bal? Ya, saya sihat. Dr. Nur Amin adalah sahabat saya sejak 10 tahun yang lepas. Kami belajar bersama. Dan hari ini kita jemput khas beliau juga untuk menerangkan sudut pandang beliau daripada sudut-sudut kecemasan dan apa pengurusan kes yang beliau telah hadapi sepanjang kita melalui pandemik COVID-19 ini. Kita ada lagi seorang jemputan, dah masuk belum ya? Okey, dah masuk dah. Kita ada Dr. Azlin Darita Aisyah. Beliau merupakan seorang pakar oftalmologi di MSU. Okay, apa khabar Dr. Aisyah? Alhamdulillah sihat. Boleh dengar suara dengan okey ke? Saya okey. Saya harap penonton yang lain pun okey juga. Saya dimaklumkan Dr. Aisyah baru saja selesai buat passion ya Dr. Aisyah? Alhamdulillah. Ya, di tengah-tengah kesibukan. Terima kasih banyak Dr. Aisyah boleh menyertai kita punya sesi webinar pada pagi ini. Dan untuk kepada semua peserta kepada semua yang mendengar kita pada pagi ini, ada beberapa perkara. Pertama dari segi chatting dan juga pertanyaan, soalan dan sebagainya, kita ada ruang chatting di sini. Saya kira staff dan student USM telah biasa dengan aplikasi Webex ini. Jadi kalau nak bertanyakan soalan ke apa, dia ada ruang kat situ. Soalan ini tidak ditanyakan kepada siapa. So kalau anda rasa soalan anda mungkin segan untuk dibaca oleh orang lain, anda pilih option di situ ada to all panelists. Kalau boleh soalan tu biar ditujukan kepada to all panelists supaya kita boleh baca dan distribute kepada mana-mana panelis yang bersesuaian untuk menjawab soalan berkenaan. Kalau boleh elakkan untuk bertanyakan soalan direct kepada panelis-panelis tertentu supaya kita boleh menilai soalan berkenaan sesuai untuk dijawab oleh mana-mana panelis yang berkenaan lah. Dan juga anda boleh lagi nak berchatting dan sebagainya, tapi kita tak fokus pada ruang chatting berkenaan lah.
So kalau ada apa-apa soalan terus jurus kepada option to all panelists. Dan juga sekiranya ada yang bertanya tentang link kehadiran dan sebagainya, kita akan bagi nanti bila sudah halfway ataupun di penghujung webinar kita pada pagi ini. Dan untuk sesi soal jawab dan sebagainya, kita akan buat round table dulu kepada semua panelis untuk memberikan jawapan kepada soalan-soalan yang telah kita sediakan. So untuk sesi Q&A, bila selesai round table untuk semua panelis, kemudian kita akan buka sesi Q&A lah, which is sesi Q&A juga tidak ada soalan secara audio. Saya minta kalau ada apa-apa soalan untuk kita tujukan ke dalam ruang chatting box tu lah, dan pilih to all panelists. Make sure that one. Kalau tak nanti kita tak baca sebab banyak sangat ada chatting di ruang chat box tu, nanti dah terlalu banyak sangat untuk kita tapis. So kalau boleh direct terus kepada all panelists dan kita boleh terus baca dan kita boleh tengok soalan mana yang berulang dan sebagainya untuk kita tujukan balik kepada panelis yang ada. So saya kira semua panelis pun sudah bersedia dan saya kira peserta pun peserta bebas nak buat apa sahaja, boleh sambil mendengar, nak minum kopi dan sebagainya. So soalan pertama kita adalah yang paling penting sekali, yang paling nak kita jawab sekarang ini dalam sesi webinar kita pada pagi ini. Saya kira Dr. Nurhana mungkin boleh menerangkan kepada kita, perlu ke vaksin ni? Apa keperluan kita untuk ambil vaksin ni di situasi pandemik COVID-19 ini? Dan kalau ada yang menolak dan sebagainya, so apa keperluan utama kita untuk ambil vaksin ni? Silakan Dr. Hana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak USM atas jemputan untuk berkongsi maklumat tentang vaksin COVID di sempena Hari Kesihatan Sedunia ni. Tadi Dr. Iqbal tanya kenapa perlunya vaksin sebab ramai orang cakap kalau orang yang meninggal sebab COVID ni rendah. Yang meninggal sebab COVID ni 5% je. Tapi sebenarnya itu kita tengok kepada kadar kematian. Ada beberapa sebab kenapa kita masih memerlukan vaksin walaupun kadar kematian tu rendah. Nombor satu, kadar kematian tu rendah tapi kita tak tengok yang kadar masuk hospital. Kadar masuk hospital, kadar orang yang memerlukan rawatan almost 50 to 20% memerlukan some sort of medical intervention, ubat, rawatan. Jadi kita maknanya dia bukanlah benda yang kecil kalau ada yang perlukan rawatan. Nombor dua, kita dah bergelut dengan pandemik ni dah setahun lebih. Tak nampak tanda dia akan surut. Ada strain baru dia naik balik, nanti hilang. Maknanya tak habis. Dulu masa SARS ke MERS, COVID dulu, iaitu abang kakak coronavirus dulu, selepas beberapa minggu, selepas beberapa bulan, bila dia punya induk tu, makna host dia tu mati, dia punya jangkitan pun turun naik lepas tu turun. Tapi COVID ni dah setahun lebih tak nampak tanda-tanda nak turun Itu sebab kedua lah sebab berapa lama kita nak terkurung dalam rumah, berapa lama border nak tutup berapa lama lagi kita yang tak dapat balik kampung tak dapat lawat ibu bapa, orang-orang tersayang sebab ketiga ialah walaupun COVID ni dia punya kadar kematian dia rendah dan mungkinlah yang masuk hospital tu tak berapa ramai tapi dia boleh menjangkiti semua, muda, tua. Dan kalau you survive COVID pun, katakan you dapat COVID tapi you tak perlu hospital, contohnya you kategori 1 tak ada simptom ataupun simptom yang biasa kategori 2, tapi kita tak boleh jamin yang kita tak akan dapat long COVID. Long COVID ni perkara yang serius, perkara yang betul orang dulu kita ingat hanya orang yang kategori teruk saja boleh dapat long COVID, tapi sebenarnya even yang kategori 1, kategori 2 pun boleh dapat long COVID. Orang muda pun boleh dapat long COVID. Dan kalau long COVID ni kalau ikutkan dia lebih efek orang muda daripada yang tua, sebab orang tua kalau dia ada long COVID pun dia memang tak duduk rumah, dia macam kalau ni dia memang dah mungkinlah dia terlantar, dah tak berapa sihat kan. Tapi orang muda ni dia nak kerja, dia nak cari rezeki. Long COVID kalau you dapat, you tak boleh function dah. You tak boleh function macam dulu.
you buat kerja, you sesak nafas, dada macam merasa ada batu atas dada, you tak boleh fikir macam dulu, you ada brain fog, you dah tak boleh, macam tak betul lah, orang kata kenapa macam biol je, asyik buat salah je, asyik buat silap je, you tak boleh. Tu sebab ketiga lah, kita tak boleh jangka, kita tak, mungkin you boleh survive COVID, macam pihak perubatan, staf kesihatan, kami boleh tolong anda supaya tak dibunuh oleh virus COVID. We can help preventing COVID from killing you, but we cannot prevent COVID from torturing you. Kemungkinan you akan didera oleh virus COVID selama berapa lama? Long COVID ni, ada orang dapat sampai setahun lebih, ada orang paling sekejap 5 bulan. So benda tu benda yang besar. Sebab keempat ialah berapa lama kita nak simpan, individu yang yang berisiko tinggi, orang tua, kanak-kanak yang tak berapa sihat, yang kurang imuniti dalam rumah, berapa lama kita nak simpan mereka dalam rumah. Sebab kita kena lindung mereka ni. Itulah antara sebab-sebab yang kita vaksin ni diperlukan. Katakan kalau dia pandemik ni sekejap 2-3 bulan dan habis, tak payah vaksin pun tak apa. Tapi ni macam tak nampak nak reda, tanda-tanda nak reda. Itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Nurhana. So maksudnya sekarang ni keperluan vaksin ni di musim kita ni kerana kita sedang berperang dengan virus ni yang masih belum menunjukkan tanda-tanda yang dia akan berkurang. So bila kita dah terkena COVID ni, apa yang saya faham daripada penyampaian Dr. Nurhana tadi, kita mungkin terkesan, kalau kita dah dijangkiti COVID, kita mungkin terkesan dengan long COVID. Long COVID ni maksudnya walaupun kita dah kembali sihat daripada virus ni, tapi masih lagi ada kesan-kesan tertentu. Contoh macam Dr. Nurhana kata pernafasan kita terjadi tak kuat dan sometimes kita jadi biol, sebab kata Dr. Hana tadi. So itu adalah disebabkan oleh virus COVID-19 ini, dan itulah keperluan untuk kita ambil suntikan vaksin COVID-19 ini. Dan untuk ambil suntikan vaksin COVID-19 ni, di Malaysia kita perlu mendaftar dalam sistem MySejahtera. Dan kalau ikutkan pelaporan, kita masih lagi jauh terkebelakang, sama ada dari sudut yang ambil suntikan mahupun yang mendaftar untuk setuju untuk ambil suntikan vaksin COVID-19 ni. So saya kira saya hendak mempersilakan Dr. Aisyah, pakar oftalmologi kita, untuk ceritakan sedikit tentang macam mana proses untuk kita lakukan pendaftaran MySejahtera ni, dan macam mana pula kalau mak-mak ayah kita yang tak reti dengan penggunaan aplikasi MySejahtera ni untuk kita bantu mereka dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ni. Silakan Dr. Aisyah. Okay, first of all, terima kasih kepada Iqbal sebab menjemput Kak Aisyah. Kak Aisyah je lah pertama sekali terima kasih kepada Dr. Hana sebab explanation yang sangat bagus kenapa kita kena ambil vaksin tu. Nak share kebaikan lah vaksin ni, macam Kak Hana cakap tadi kan. Kita masih jauh perjalanan kita, dan 2 hari lepas pun Menteri Kesihatan menjangkakan bahawa kita akan ada spike baru. Bila ada strain baru je akan ada spike baru, sebab virus ni pandai kan, dia boleh mutasi. Bila ada mutasi kita akan ada spike baru. Dan macam Dr. Hana cakap, kita pun dah lama tak balik kampung. Saya ni kampung Muar je, saya duduk KL. Mak kat Muar dah lama tak jumpa kan. Jadi macam apa yang Dr. Iqbal cakap tu sangat valid, macam mana kita nak register. Dan saya rasa adalah orang yang cakap apalah orang lain ambil dululah vaksin, takut tak selamat ke apa kan. Dan Alhamdulillah rasanya semua yang datang hari ni, panelis semua pun dah ambil vaksin. Dan Alhamdulillah kami semua Alhamdulillah selamat je sampai hari ni kan. Makin banyak cakap, sepatah kata Dr. Imelda semalam kat Facebook dia, makin banyak bercakap, siapa yang banyak bercakap, makin banyak bercakap, saya effect dia kan. Jadi macam mana nak mendaftar, sebab nampaknya selamat kan. Jadi gunakan MySejahtera, kena update MySejahtera tu. Sekiranya anda memang frontliner, belum pun dapat tarikh ataupun dekat MySejahtera tu tak ada. Macam sama lah macam saya buat hari tu, tak ada pun dekat MySejahtera tu, tapi dapat call. Sebab saya bertugas di PPUM sebagai honorary lecturer, kebetulan ada slot kosong. Kenapa ada slot kosong? Kadang-kala ada orang yang tak boleh ambil. Contohnya ada history alergi yang sangat teruk. Kalau makan sesuatu ataupun makan ubat jadi rash yang sangat teruk ataupun susah bernafas. Jadi orang-orang begini tak boleh ambil vaksin lagi. Jadi kekosongan tu cepat-cepat mereka akan cari orang lain untuk ganti.
Jadi walaupun tak ada nama di MySejahtera, apabila mendapat panggilan ataupun SMS, jadi kita kena alert lah, waktu ni memang kena alert dengan phone selalu. Jadi kita kena pergi. Apabila pergi, mereka akan updatekan kita punya MySejahtera on the spot. Tapi bagi warga yang bukan frontliner, anda boleh ke MySejahtera. Sekiranya MySejahtera tu masih versi lama, kena update versi yang baru. Lepas tu updatekan di MySejahtera, tu nombor satu. Tetapi macam saya sendirilah, mak ayah je yang ada handphone. Mak tak ada handphone. Memang sampai sekarang dia orang share handphone. Kadang-kadang WhatsApp tak tahu siapa yang bercakap kan, mak ke ayah ke. Jadi ayah tak pandai nak guna macam mana nak add dependent. Pertama sekali masa awal-awal hari tu sebab akhir Februari kan dah sampai je vaksin, cepat-cepat saya daftar sebab mak ayah saya ni high risk, mereka ni 75 and above. Jadi saya daftar dulu dekat www.vaccinecovid.gov.my. Di situ anda boleh register. Tapi apabila register di situ, dia tidak automatik akan keluar di MySejahtera. Jadi lepas tu saya fikir lagi, ada orang suggest pada saya, rupanya kita boleh add dependent. Jadi bila kita buka di MySejahtera tu, terus tunjuk contoh lah kan. Okay, contohnya kita, kalau anda berada di sini, tempat check in ni, anda perlu close. Anda perlu close Lepas tu kita terus pergi ke COVID vaccination. Nampak situ dah ada nama dua dah tu. Nama tak nampak tak. Dah ada dua nama sebab dah ada nama mak ayah saya sekali. Jadi anda boleh add vaccine dependent. Add vaccine dependent tu, kalau anak-anak kita tak boleh lah, mereka bawah 18 tahun kan. Jadi add vaccine dependent tu adalah di mana anda boleh add kan nama mak ayah. Saya pun baru tahu hal itu lepas cucuk yang kali kedua kan. Sebab excited. Kenapa saya excited dapat vaksin ni? Dr. Aisyah pertama kan, anak-anak saya semua batuk demam sesama biasa je budak-budak di sekolah kan. Tapi saya tak kena. Saya ni selalunya asma, senang kena kalau seorang bersin sebelah saya besok mesti bersin juga. Tapi alhamdulillah saya tak kena. Jadi saya excited, saya dapat alhamdulillah dapat protection from other virus as well. Jadi saya cepat-cepat nak dapatkan mak ayah saya juga. So daftarkan melalui MySejahtera add dependent. Saya addkan nama mak ayah saya yang pasti mesti tahu nombor IC dan nama mak ayah seperti di dalam IC. Kalau binti, BINTI. Kalau nama mak tu ada, mak saya Zukaria binti Haji Muhammad Noh kan. Haji, HAJI mesti betul-betul. Lepas tu bila dah daftar, ada location. Sebab kita tak duduk sama dengan mak ayah kita. Saya di KL, mak di Muar. Jadi location tu kita kena cari location. Search location tu betul-betul. Macam mak ayah saya kampung ni susah sikit nak cari. Masukkan location yang terdekat. Contohnya mak ayah saya di Muar, masukkan Muar, Johor. Jadi mereka akan search location supaya nanti PKD boleh cari tempat yang terdekat untuk mak ayah kita lah. Bila saya dah add mak, mestilah mak nombor satu kan. Bila saya dah add mak, berjaya registration kan, alhamdulillah saya pun excited lah. Biasalah mak ayah lepas tu dia suka banyak dengar cerita kan. Tapi orang tu kata, lepas tu dah daftar tu, saya dah daftarkan ayah saya, tak boleh sebab ayah saya dah ada MySejahtera sendiri. Lepas tu tugas kita pula nak convincekan mak ayah kita. Lepas alhamdulillah saya dah cucuk 2 kali, husband saya sekali. Tugas kita pula untuk convincekan mereka bahawa insyaAllah dia selamat dan this is for the best. Dan macam dia orang pun pergi umrah pun ambil vaksin kan. Satu untuk daftarkan, satu untuk kita beri education kepada ahli keluarga kita, mak ayah kita. Mak pun tanya, kau okey ke? Mak dengar ada orang sampai demam 3 hari tak kerja kan. Cakap, okey je mak, lagi jogging dah pun kan. Jadi insyaAllah yang penting betul macam Dr. Iqbal cakap, penting untuk kita daftarkan mak ayah sebab tak semua mak ayah kita ni ada iPhone kan. Mak ayah saya tu handphone pun Huawei je macam saya juga kan. Jadi daftarkan untuk mereka melalui www.covidvaccine.gov.my ataupun MySejahtera add vaccine dependent. Okay, terima kasih Dr. Aisyah. Saya kira agak detail juga penjelasan macam mana kita nak menggunakan aplikasi MySejahtera ni. Dan saya berharap semua peserta kita yang ada pada hari ini telah pun mendaftarkan diri masing-masing dan kliklah setuju untuk menerima vaksin COVID-19 ini demi menjaga kita punya kemaslahatan. Okey, kita nak pergi kepada Puan Rukayah, seorang pegawai dietetik yang berkhidmat di Hospital Universiti Sains Malaysia.
Kenapa kita panggil pegawai detektif hari ini? Sebab kita nak dapatkan gambaran sedikit daripada Puan Ruqayyah tentang kita banyak mendengar cerita daripada petugas barisan hadapan yang betul-betul berhadapan dengan pengurusan kes COVID ni dan sebagainya. Jadi kita nak juga mendapatkan pandangan daripada sudut pandang yang lain. So kita ada Puan Ruqayyah hari ini untuk kita bercerita sikit tentang macam mana pengurusan pihak dietitian dalam menguruskan kes COVID-19 ini. Contohnya macam nak menguruskan dapur untuk pesakit-pesakit COVID-19 ni, adakah perbezaan penyediaan makanan untuk mereka dan adakah mereka ni boleh dibenarkan masuk ke dalam ward COVID-19 dengan pemakaian biasa sahaja ataupun mereka tetap kena memakai jumpsuit tu untuk menyediakan makanan kepada pesakit-pesakit COVID. Dan adakah ada menu-menu tertentu untuk mereka ni, adakah makanan-makanan tertentu yang mereka tak boleh makan dan sebagainya. So saya kira saya boleh menjemput Puan Ruqayyah untuk menceritakan sedikit tentang perihal berkenaan. Silakan Puan Ruqayyah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Dr. Iqbal. Okay, so saya kongsikan daripada pengalaman kami sepanjang menguruskan pesakit-pesakit COVID lah, sepanjang daripada tahun lepas lah Okay, saya salah seorang dietitian yang terlibat di dalam pengurusan perkhidmatan makanan selain daripada kita memang tengok pesakit-pesakit di ward jugalah. Okay, so jadi daripada segi klinikalnya, I mean as a dietitian, bila kita of course bila berjumpa dengan pesakit tu memanglah kena pakai face shield, pakai mask kan, and then bila berjumpa dengan pesakit tu memanglah kena pastikan jarak pesakit tu duduk dengan kita tu. Sebabnya macam kalau kita berjumpa dengan dietitian, siapa yang pernah berjumpa dengan dietitian, kita ni memang bercakap dengan pesakit berdepan. Bukannya kita macam duduk jauh-jauh ni kan, bila cakap dengan pesakit dia memang berdepan. So kadang-kadang kan ada pesakit dia pakai mask tapi masknya duduk bawah hidung. So jadi macam kita nak kena, kita pun jadi takut kadang-kadang tiba-tiba dia bersin lah apa kan. Jadi kita macam cuak lah jumpa pesakit. Okay, so jadi apa yang kita buat lah, of course lah kita perlindungan daripada diri kita tu sendiri satu. So jadi setiap kali lepas berjumpa dengan pesakit, kita nak kena sanitize dulu kita punya meja, kerusi mana pesakit duduk tu sebelum pesakit yang seterusnya masuk lah. Okay, itu satulah. And then bila berjumpa pesakit dekat ward pun jarak kita nak bercakap dengan pesakit tu kena ada dia punya lebih kurang dalam 1 meter. Macam dulu kadang-kadang kita duduk je tepi katil pesakit tu and then bercakap dengan pesakit direct. Tetapi sekarang memang kita terpaksa jarakkan dan juga kena pastikanlah pakai mask. Sebab memang kalau ikutnya dah berapa kali jugalah yang kena terpaksa dikuarantin kan. Sebab apa nama kita pergi, dia tak tahu pun, patient pun tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang tu dia tak ada simptom ke apa, masuk sebab untuk ada prosedur dan sebagainya kan. So jadi bila buat swab test untuk sebelum prosedur baru tahu kata patient positif. So jadi banyaklah prosedur-prosedur yang berlaku, dah kena quarantine staff. Okay, so ada antara isu-isu yang saya alami sepanjang menguruskan pesakit, menguruskan perkhidmatan makanan ni adalah bila pesakit masuk, diorang sendiri tak tahu kata dia positif. So jadi staff saya dah pergi bagi makanan dekat pesakit kan. So jadi bekas makanan tu kita dah ambil bawa balik, and then kadang-kadang berinteraksi, kadang-kadang mungkin pesakit tu sendiri tak pakai mask kadang-kadang tu, ataupun mask dia duduk bawah dagu saja. So jadi isu-isu macam itulah yang benda tu saya nak kena take care lah kira. So jadi daripada segi by time kita develop lah kita punya SOP penambahbaikan apa yang kita perlu buat. So apa yang kita buat sekarang adalah untuk pesakit-pesakit yang patient yang kita suspect as patient sari kan contohnya. So kita memang bagi bekas pakai habis lah, maksudnya bekas yang dia orang pakai and then buang lah. Jadi kita tak pakai, kita tak serve dalam pinggan plate macam biasa. So sama juga dengan kalau kata pesakit yang positif COVID, duduk dekat ward COVID, memang kita asingkan, memang pakai bekas pakai habis. So jadi once staff saya akan hantar, so kita memang staff memang tak digalakkan, tak digalakkan, memang tak dibenarkan untuk masuk. So jadi akan ada macam ruang untuk staff tinggalkan makanan. So petugas dekat dalam
akan ambil makanan dan bagi dekat pesakit. Okay, so jadi menu sama je macam menu pesakit lain, cumanya kita terpaksa bekalkan air kosong dengan lebih lah So jadi kita bekalkan mineral water kepada pesakit lebih kurang macam 2 botol besar untuk satu hari. Sebab apa? Kita nak make sure dia orang rehydrate, cukup hydration kan. And then ada juga yang pesakit yang kadang-kadang dia orang cakap kita dia jadi cepat lapar. Cepat lapar tu satu, and then sometimes dia tak lalu makan. So jadi macam dia rasa sakit tekak, dia rasa payau kan, jadi tak ada rasa. So jadi one of the thing yang kita cuba atasi adalah make sure diet yang kita bagi kat tu berdasarkan patient punya keperluan ataupun keadaan semasa. Sebagai contoh, katalah patient memang on rice tube, memang dia tak boleh makan langsung dan kita tak nak kita terpaksa masuk rice tube lah kan. So bila termasuk rice tube, kita terpaksa prescribekan susu formula khas lah. So yang tu memang apa yang kita buat dietitian tak boleh masuk untuk tengok pesakit tu, memang semua all consultation kena bagi by phone lah. Kena maklumkan kepada staff nurse dan doctors, discuss dengan doctors what are the regime yang kita nak bagi, and then what are the management yang kita nak buat. And then kalau kata macam certain foods ada jugalah yang macam perlu soft diet ke special foods ke, yang kita cuba try lah mana yang kita boleh equip dan kita boleh bantu, kita cuba bantulah setakat mana yang mampu. Okay, so daripada staff-staff saya pun memang kita ni lah every time diorang nak naik buat memang kena ingat lah kena pakai PPE sebab staff saya ramai. Kalau kata untuk satu unit kita orang termasuk dietitian dan semua lebih kurang dalam 100 orang staff. So jadi bila contoh macam this is some of the incidents yang happens, staff saya masuk hantar makanan dekat bilik pesakit, and then suddenly dapat tahu petang tu patient tu positif. So jadi what happens is kita kena assess risk lah balik whether patient staff kita tu jarak dia pergi bagi dengan patient tu jauh mana. Dia bercakap dengan patient sebab dia nak bagi makan, dia kena cakap dengan patient kan. So jauh mana, and then bekas tu, what happens to the bekas makanan yang kita dah prepare. Of course lah kalau kata ada after meal, memang kita dah buat pencucian semua. So jadi that's why kita kena make sure all those prosedur pembasuhan, prosedur tu semua kena ikut all those SOP lah. Dan juga kita seboleh-bolehnya cuba pastikan staff ni memang saya nasihat memanglah untuk staff saya semua all vaksin untuk divaksinkan sebabnya risk kepada diorang. Sebabnya kita tak tahu dengan siapa kita berjumpa dekat pesakit dekat tu yang kita bagi makan, tahu-tahu petang dapat tahu information daripada buat patient ni positif. Dah tu staff dah expose kat situ kan, balik rumah dah expose pada family dan sebagainya. So memang saya sangat-sangat galakkan staff saya untuk terima vaksin, dan kebetulan USM pun memang dah bagi untuk staff yang frontliners ni untuk divaksin. So kenapa you nak tolak kan? So jadi terimalah vaksin tu. So in term of food choices pun in term of diet intervention pun memang kita cuba pastikan patient akan makan 3 meal time tu, breakfast, lunch and dinner tu sama macam patient-patient lain lah juga. So jadi kita memang galakkan lah untuk diorang ambil macam kadang-kadang tu mungkin buah-buahan lebih kan, ikut atas keperluan lah. So insyaAllah mudah-mudahan dengan management yang kita dah cuba untuk sampaikan so far ni alhamdulillah. Cumanya kadang-kadang one of the complaints yang ni daripada patient lah, diorang cakap kata sebab diorang tak ada rasa, hilang dia rasa. So dia makan tu memang tak ada rasa, so dia macam tak tahu sedap ke, masam ke, masin ke, dia makan just for the sake of lapar. Dia just rasa lapar, jadi macam tak nak terpaksa makan juga. So jadi memang ada ramai lah juga yang patient yang sudah tu memang yang ada yang lost weight. Termasuk staff sendiri lah yang some of my friends yang memang dapat COVID daripada patient, daripada luar pun. Some of them memang cakap kata isunya adalah tak lalu makan, so jadi berat memang turun. So bila berat turun tu macam okay, kita nak kena bantu balik lah after dah habis dia punya tempo dan then kena nak improvekan balik dia punya nutrition lah. Okay, so itu setakat ni lah, setakat yang saya boleh kongsikan pengalaman saya sepanjang menguruskan patient-patient COVID dan juga staff lah insyaAllah.
Okay, terima kasih kepada Kak K, Puan Ruqayyah kita. Apa yang saya boleh simpulkan daripada penjelasan daripada Puan Ruqayyah tadi adalah pertama ada dua perkara. Kenapa kita perlu vaksin ialah pertama sebab sesiapa sahaja terekspos, ada risiko terekspos kepada virus COVID-19 ni. Sama ada anda ni frontliners ataupun tidak, dan daripada sudut pandang Puan Ruqayyah sendiri sebagai seorang pegawai dietetik yang menguruskan bahagian dapur dan sajian, bukan yang menguruskan pasien di depan, itu pun ada risiko terdedah kepada virus COVID-19 ni, bekas pesakit makan dan sebagainya. Jadi itulah keperluan vaksin yang kita nak tekankan pada hari ini. Dan keduanya, seperti yang Puan Ruqayyah dah sebutkan tadi, dari sudut bahagian dietitian, pasien sendiri ada yang tak lalu nak makan sebab tak ada rasa, akhirnya jadi kurus dan sebagainya. Itu pun keperluan vaksin yang kita nak tekankan hari ini. Kalau anda dijangkiti oleh virus COVID-19 ni, anda bukan sekadar rasa batuk, rasa demam, lepas 14 hari baik. Tidak. Ada kesan jangka masa panjang yang dialami oleh setengah daripada pesakit yang kita boleh elakkan dengan pengambilan vaksin COVID-19 ini. Okey, sekarang ni kita nak bersama pula dengan Dr. Erna Nadia kita. Kalau siapa yang baru masuk ke dalam kita punya room hari ini, kita datangkan khas Dr. Erna Nadia kita ini pegawai perubatan di Answer Bay Medical Center. Beliau merupakan seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya. Jadi ini pun adalah beberapa kerisauan yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia pada hari ini, terutamanya kepada ibu-ibu yang menyusu, ibu-ibu yang sedang mengandung dan sebagainya. So kita nak tanya kepada Dr. Erna Nadia yang telah pun mengambil vaksin COVID-19 ini. Soalan dia ialah tak takut ke Dr. Erna untuk seorang ibu menyusu mengambil suntikan vaksin COVID-19 ni? Mungkin akan bagi kesan pada anak, mungkin akan bagi kesan kepada susu dan sebagainya. Mungkin Dr. Erna Nadia ada jawapan. Silakan Dr. Erna. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Tak takut ke? Saya jawab tak takut. Sebab saya memang merasakan yang vaksin ni memang insya-Allah memang boleh membantu kita semua untuk protect daripada COVID-19. Kalau ada orang tanya kalau dah kena vaksin ni takkan kena jangkitan COVID lagi ke? Itu soalan yang common kan. Kita tak boleh menghalang jangkitan COVID, tapi insya-Allah jika kita yang dah vaksin terkena COVID, mungkin tidak seteruk untuk mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Sebab kita dah bina antibody kan against coronavirus SARS-2 ni kan. So soal kalau tanya saya dah complete second dose pada 1 April hari tu. Alhamdulillah untuk first dose saya tak ada apa-apa simptom. Saya rasa sakit je pada tempat injection. Untuk second dose tu saya ada simptom tapi saya tak demam, saya just rasa sakit badan dan saya sakit kepala sikit lah, macam tu saja. So saya makan paracetamol and then okay sahaja. Dan untuk kedua-dua dos, selepas saya mendapat suntikan vaksin, saya terus menyusukan anak saya seperti biasa. Alhamdulillah, anak saya sihat sahaja. Baby saya yang menyusu badan tu sihat sahaja. Untuk second dose, dia ada batuk sikit tapi tak adalah demam ni yang teruk ke apa, tak ada. Alhamdulillah. Sihat seperti biasa, dah naik 2 gigi pun. So saya rasa kelebihan memvaksin adalah lagi bagus sebab kalau kita ikutkan WHO untuk yang terbaru ni, WHO kata tak ada lagi kajian yang menunjukkan virus COVID-19 ini boleh meresap ke dalam susu badan. Sebab ada researcher yang ada ambil sampel susu ibu daripada pesakit yang positif COVID dan mereka lihat tak ada virus pula dalam susu ibu. Maksudnya dia tak boleh menjangkiti melalui susu badan. Sebab seperti yang kita tahu ianya menjangkiti melalui cecair dalam badan, batuk, sesama macam tu kan. So jika ibu yang mengandung ataupun yang menyusukan badan, insya-Allah virus tu dia tak pergi kepada janin dalam kandungan dan tidak pergi kepada terkena kepada bayi yang sedang menyusu badan sepenuhnya. Okay, so Dr. Erna, maksudnya setakat ni lepas daripada vaksin tu hari, Dr. Erna terus menyusukan anak dan hari ni anak pun masih okey lagi lah.
Alhamdulillah ada kat rumah babysitter sebab saya nak join itu talk ni kan. So alhamdulillah okey dia. Anak dah Anak berapa saya bulan? baru 10 bulan. So Tapi memang fully breastfeeding. fully breastfeeding lah. So anak tidak menunjukkan apa-apa tanda-tanda AFI. Alhamdulillah tak ada. Dia pun tak ada demam susulan daripada menyusu. Tak ada. Okey. Alhamdulillah tak ada lah. Saya tak tahu lah sebab dia kan akan make masa, kita kena monitor juga dalam masa ke-2 minggu kan, 14 hari. So far Alhamdulillah dia masih aktif. Okay, so saya kira soalan jawapan Dr. Enan ni mungkin memberikan sedikit kelegaan kepada ibu-ibu lain yang sedang menyusu, yang mungkin rasa risau untuk meneruskan vaccination ni. Mungkin dengan sedikit pencerahan daripada Dr. Enan tadi, pengalaman beliau yang terus menyusukan anak sejurus menerima vaksin, mungkin memberikan sedikit kelegaan lah dan pencerahan kepada ibu-ibu menyusu yang lain. Cuma nasihat saya adalah jika anda menyusukan anak anda dan anak anda mempunyai masalah kesihatan, mungkin eczema atau masalah kesihatan, bincang dahulu dengan doktor yang merawat anak anda ataupun kalau diri anda sendiri yang ada alahan ke ataupun apa-apa penyakit, bincang dahulu dengan doktor anda sebelum anda dapatkan suntikan ini. Mungkin suntikan vaksin ni untuk baby yang ada eczema ni tak boleh ke apa, itu memang kena berbincang dengan doktor yang merawat anda. Tapi setakat yang saya baca setakat tadi daripada WHO, memang kajian tidak menunjukkan yang virus ini boleh merebak melalui susu badan lah. Okey, terima kasih banyak Dr. Erna di atas pencerahan. Sama-sama. Tadi kita hendak bersama pula dengan kawan baik saya seorang ni, Dr. Muhammad Nur Amin Khalil, seorang pelajar sarjana perubatan kecemasan di Hospital Universiti Sains Malaysia. Dr. Amin ada ke tu? Ada, okey. Dr. Amin, macam mana life sebagai student dan kemudian juga sebagai doktor bahagian kecemasan menguruskan pandemik di Kelantan? Sekarang ni pun kes di Kelantan agak tinggi. Daripada biasa-biasa masa PKP 1, sekarang ni dah masuk PKPB. Sama beradik dengan Penang dan Johor dan KL. So macam mana Dr. Amin? Mungkin boleh share sikit life balance antara student dengan career you sebagai seorang doktor. Silakan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Yang berusaha kawan saya moderator Dr. Iqbal Rusali. Kenalan sejak matrikulasi lagi Iqbal. Yang saya hormati ahli-ahli panel, Hana, Aisyah, Puan Rokaya, Dr. Erna. Terima kasih atas jemputan untuk webinar kali ini lah. So, saya ceritakan tentang pengalaman saya sendiri di Jabatan Kecemasan lah. Sebagai student tu saya rasa partly banyakkan masa yang diluangkan adalah masa bekerja lah. So bila kita cakap pasal pandemik COVID-19, ini merupakan satu pengalaman baru bagi saya sendiri, mungkin bagi semua orang. So apa yang kita buat di Hospital USM, kita buat perubahan sistem. So paling penting adalah perubahan sistem daripada pesakit datang lah. Maksudnya perubahan sistem saringan kita. Ketika dulu kalau kita tahu Jabatan Kecemasan menerima pesakit dua paling ramai lah, antara penyumbang pada pesakit-pesakit yang datang ke hospital. So sebelum ni kita saring pesakit-pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan, kita kategorikan mereka. Kita letak mereka sama ada ke zon merah, zon kritikal, zon kuning, semi kritikal dan zon hijau lah yang tidak kritikal. Namun sejak pandemik COVID-19 ni datang, so kita get involved, kita kena buat perubahan. Kita kena lakukan perubahan yang sewajarnya demi mengekang penularan virus tersebut lah. So apa kita buat di Jabatan Kecemasan, kita asingkan pesakit yang bergejala dan pesakit yang tidak bergejala. Tak fair lah kalau kita sekalikan pesakit yang ada simptom demam, batuk, sesama pernafasan pada satu tempat. So kita asingkan siap-siap. So kita di USM, kita divide into SARI dan non-SARI lah. So untuk siapa yang tak tahu SARI ni, SARI adalah Severe Acute Respiratory Infection area. Tapi kalau kita perhatikan, mungkin di hospital-hospital lain mungkin menggunakan terminologi yang lain.
ataupun label yang lain lah. Ada orang guna resipi dan resipi tempat, ada orang bagi tahu ada dirty ataupun clean area. So setelah kita asingkan pesakit-pesakit ini yang bergejala, kita akan buat saringan triage. Sama juga, kita akan kategorikan mereka balik kepada zon merah, zon kuning dan zon hijau seterusnya lah. So daripada perubahan sistem ni, apa yang kita nampak adalah kita ada protokol PPE kita ataupun personal equipment lah untuk protect diri kita. So di setiap rawatan, tempat rawatan yang kita dah adakan baru, kalau sebelum ni ada 3 je tempat, so tiba-tiba ni kita adakan lebih 6, 7 tempat. So kita ada masalah dengan PPE. So bila berlakunya masalah PPE ni, even kita tahulah satu Malaysia ada masalah dengan kekurangan PPE. Namun dengan kerjasama staff hospital, staff sokongan, NGO luar, so sama-sama diorang macam jahit and then provide PPE lah. So masalah daripada awal pandemik yang bermula Disember 2019 until now, I think masalah PPE ni dah semakin berkurangan. Namun ada juga masalah yang timbul apabila kita tukar sistem ni adalah masalah kita kata manpower lah, shortage for manpower. Bila kita tambah tempat, maksudnya kita perlukan banyak manpower. Pada mulanya rotation tu bit susah sikit lah. Tapi lama kelamaan bila kita dah get used to our system, then I think should be okay. Sebab even hospital pun ada hantar staff-staff sokongan daripada hospital ataupun daripada buat-buat lain untuk membantu Jabatan Kecemasan lah. Kalau tanya saya, macam mana saya handle pandemik COVID-19, bertugas di Jabatan Kecemasan, handle COVID-19 sebagai seorang pelajar dan juga seorang yang bekerja, lebihnya kepada bekerja lah, sebab part kita bekerja, kita boleh belajar juga. So always ada ungkapan, in emergency ni ada ungkapan yang sangat kita kata popular. Bila datangnya COVID-19, kita akan cakap no emergency pandemic. Bagi saya ni satu konsep atau satu ungkapan yang sangat subjektif lah. Sebab naluri pegawai perubatan kecemasan, dia ada naluri rush dia sendiri. So dia akan datang bila patient datang unconscious, ada patient datang ada masalah pernafasan, kita akan datang cepat-cepat untuk bantu. That is kita punya naluri asal kita sebagai tugas kecemasan. Tapi sejak ada pandemik ni, kita kena make sure yang pematuhan PPE kita dulu sebelum kita merawat pesakit. Sebab prosedur yang kita jalankan kepada pesakit-pesakit yang berisiko dapat COVID-19 ni, prosedur pemberian oksigen, prosedur intubation ataupun masukkan tube dan memberi bantuan pernafasan, prosedur-prosedur ni merisikokan kita terdedah pada jangkitan lah. So kita kena approach dengan cara yang berbeza. So daripada sini banyak benda yang kita belajar, experience, terutamanya dari segi securing the airway lah, intubation dengan PPE. Saya rasa Dr. Hana sendiri berpengalaman macam mana intubation dengan PPE, berapa susah, berapa successor, kita pakai face shield dengan webcast dan sebagainya. Benda ni kita kata satu experience yang baru lah bagi kita sendiri. Dan yang kedua, kami di bahagian Jabatan Kecemasan juga secara tidak langsung terlibat dengan mass screening. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita sedia maklumlah, selepas gelombang ketiga yang melanda, selepas PRN Sabah, so kita dilanda gelombang ketiga, banyak kes-kes sporadik yang timbul lah dan kemudian menjadi kluster. So untuk memastikan penularan ini dapat dihentikan, kita di USM, sebab ada kluster-kluster yang berdekatan dengan USM, so kita bantu untuk buat mass screening. So sebab apa mass screening ni penting? Mass screening ni penting untuk kita hentikan penularan COVID. So bila kita actively find and trace dan isolate them, so secara tidak langsung kita terus berhentikan penularan COVID-19 itu sendirilah. So ini antara tugas besar yang kami di Jabatan Kecemasan terlibat samalah dalam menguruskan masalah-masalah berkenaan dengan dah 2020 lah, sebab COVID-19 terpaksa diajak
exam besar terpaksa ditangguhkan, kelas-kelas ditukar kepada online. So nak tak nak kita kena adapt dengan norma baru ni lah. So cuma kelebihan kita dari segi belajar dalam bidang perubatan, kita sendiri kita belajar daripada pesakit. So untuk pandemik, benda baru, kita belajar benda baru because our patient is our book. So secara tak langsung tu dengan bekerja kita dapat sama-sama belajar. So saya rasa tak terganggu sangatlah daripada urusan belajar dan bekerja tu. Okay, saya pas kepada. Okay, terima kasih Dr. Amin di atas penjelasan yang saya rasa agak detail untuk kenapa kita nak tahu pengalaman-pengalaman begini daripada doktor-doktor yang ada hari ini, sebab kita hendak tekankan kepada anda semua, pendengar-pendengar kita dalam sesi webinar pada pagi ini, betapa frontliners kita, saya boleh katakan dah penat. Okay, frontliners kita dah terlalu banyak sangat kerja daripada PKP1 lagi. Sebelum PKP1 bermula lagi, frontliners kita semua dah berusaha keras untuk mengekang wabak COVID-19 ini. Dan sebab itulah apabila datangnya senjata baru kita hari ini iaitu vaksin COVID-19. Tak kisahlah berapa dos ataupun apa jenis vaksin yang ada sekalipun. Dan kita mengharapkan kerjasama daripada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama berganding bahu dengan frontliners sekalian. Frontliners dah menjalankan tanggungjawab mereka, menjaga pesakit-pesakit yang dijangkiti dan juga dalam masa yang sama memastikan kita yang tak terjangkiti ni daripada terlibat sama. Jadi sekarang ni tanggungjawab kepada kita semua rakyat Malaysia, pendengar-pendengar yang ada pada hari ini untuk sama-sama terlibat dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19 ini, supaya kita sama-sama, bukan frontliners saja tapi kita juga ada rasa tanggungjawab untuk bersama-sama mengekang penularan vaksin COVID-19 ini. Tapi ada lebih banyak isu vaksin COVID-19 ni kan, sejak pengambilan vaksin COVID-19 ni oleh para frontliners yang saya kira sudah hampir mencecah 700-800 ribu orang yang terlibat dengan vaksin yang Pfizer ni lah, first dose dan second dose. Dan ada banyak berita yang tersebar di media masa, sakit jantung selepas menerima vaksin, asma selepas menerima vaksin, serangan asma selepas menerima vaksin. Walaupun telah pun dikeluarkan kenyataan media daripada pihak berkenaan untuk memberikan penjelasan kepada orang awam bahawa penyakit-penyakit yang menyerang mereka ini tidak berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini. Mungkin saya persilakan Dr. Hana, saya kira dalam ramai-ramai panelis hari ini ada panelis yang berpengalaman lah untuk menceritakan kepada kita tentang keadaan dan situasi perkara berkenaan. Adakah vaksin menyebabkan serangan jantung seperti mana yang tersebar di media masa? Adakah vaksin menyebabkan serangan asma seperti mana yang digambar-gemburkan oleh mereka di dalam sosial media? Silakan Dr. Hana. Pasal kita memang ada baca macam lepas vaksin apa penyakit yang datang kebetulan datang selepas divaksin, orang akan laju je lah tu cakap vaksin penyebab dia. Tapi sebenarnya semua tu kita monitor menunjukkan yang government ni telus kita ada pharmacovigilance kita panggil, maknanya kita bagi ubat dan kita vigilant lah nak monitor dia punya side effect tu Okey. Saya nak cerita sikit sebab ada orang cakap itu semua AEFI adverse effect following immunization AEFI tu. Vaksin ni bila kita bagi dia ada side effect dan kemungkinan boleh ada adverse effect sebab orang selalu cakap dia orang guna perkataan side effect and adverse effect ni interchangeably. Dia tak pas dia guna yang side effect pun dia kata adverse effect, yang adverse yang adverse effect dia kata side effect side effect ni maknanya perkara yang mungkin boleh terjadi bila kita bagi vaksin tapi kita dah jangka benda tu akan terjadi. Contoh paling senang saya cakap, katakan kita minum ubat batuk yang kita dapat daripada klinik kerajaan kita tahu side effect bila kita ambil ubat batuk tu dia mengantukkan. Mengantuk tu adalah side effect ubat batuk yang kita ambil Tapi kalau you ambil ubat batuk dan tiba-tiba you pengsan, that is adverse effect.
Maknanya yang kita tak jangka, mana ada orang pingsan lepas makan ubat batuk kan, but that is adverse effect. Dan kita akan siasat semua ni, kita ada badan yang monitor semua-semua ni. Bila ada kejadian adverse effect, katakan ada sakit jantung, ada pengsan, ada dapat blood clot, ada dapat stroke ke apa kan selepas immunisation, ataupun apa-apa ubat, kerajaan akan siasat. Satu dia siasat case per case. Dia akan tengok daripada history dia, bila dia ambil ubat tersebut, bila dan apa dia punya, dah berapa lama dia ambil ubat tersebut dan apa dia punya simptom dia, sakit dada berapa lama. And then dia cari pula orang tu ada masalah perubatan apa. And then dia buat physical examination, dia check semua tu. X-ray, ECG apa semua tu lah CT scan, semua tu dia tengok. And then dia akan ambil investigation, dia ambil check darah, dia ambil semualah CT scan ke apa ke. Itu kalau orang tu hidup, kalau orang tu meninggal pun dia buat semua tu. History, physical examination, investigation dia akan buat. Dan kalau benda tu jadi berturut-turut, katakan bukan si Polan je, ada orang tu pun kena, orang ni pun kena, dia akan buat study. Contoh paling senang saya bagi yang kita macam vaksin AstraZeneca tu kan, mula-mula terjadi dia akan check satu-satu. Lepas tu sebab Denmark yang first kali jumpa yang dapat kesan yang kata ada blood clot tu kan, Denmark negara yang pertama jumpa. Dia setakat bukan check case per case basis, tapi dia buat study. Dia unjurkan pula study tu dengan dia punya insiden blood clot yang terjadi pada seluruh rakyat Denmark, pada seluruh Europe. Berapa insiden dan dia compare dengan tu. Adakah dia lebih dari biasa, insiden biasa ataupun sama ataupun kurang. Kalau macam sama je, macam mana kita kata vaksin tu penyebab kan? Itulah contohnya. Jadi macam yang jadi dekat Malaysia ni, dia bukan government senang-senang cakap, oh tu bukan, mana boleh vaksin tu memang dia ada penyakit. Itulah sebabnya saya ada baca dekat dekat media sosial, dia kata mati sebab COVID, sakit datang sebab COVID, tapi dia kata mati sebab COVID. Padahal orang tu memang ada kencing manis darah tinggi. Tapi kalau mati sebab vaksin, dia tak salahkan vaksin, dia salahkan penyakit. Benda tu tak betul. Semua tu kita siasat. Ingat senang ke orang yang datang dengan COVID meninggal, kita nak cakap dia mati sebab COVID. Dia lain mati sebab COVID, mati dengan COVID, dua perkara berbeza. Yang masuk statistik ialah mati disebab COVID. Kalau mati dengan COVID, tak masuk statistik. Katakan dia ada accident, dia meninggal disebabkan kecederaan dia tu, tapi dijumpai positif COVID, tapi COVID dia tu tak menyebabkan kematian dia. Makna COVID dia mungkinlah kategori 1, kategori 2. Kita takkan cakap dia meninggal sebab COVID. Begitu juga vaksin. Kita akan siasat semua tu. Dia tak ada senang-senang, oh bukan. Kita tak deny. Kalau kita deny, kita tutup semua ni. Sebab tu kita ada badan yang mengawal dan kita data tu kita keluar. Macam mana you all tahu ada blood clot dekat Europe, dekat Denmark ke, dekat Norway ke, dekat UK ke? Macam mana you all tahu? Kalau Big Pharma ke ataupun kerajaan nak sorok benda ni, you all takkan tahu. Benda ni tak keluar kat surat khabar pun. Jadi benda tu kita monitor. Yang kejadian yang dia kata disiasat, dia kata bukan disebabkan vaksin yang heart attack tu, kemungkinan bukanlah. Sebab kalau nak jadi kalau katakan kita ambil vaksin, kesan sampingan vaksin itu, side effect itu yang penat, pening, demam tu, dia akan jadi paling lama 24 ke 72 jam. Itu paling lama. Itu side effect. Maknanya kita dah jangka dah, mesti ada. Paling teruk pun ni, tapi walaupun kalau ada, dia tak lama 72 jam, 48 jam paling lama. Tapi kalau efek tu, katakan adverse effect disebabkan vaksin, terutama yang allergic disebabkan vaksin, dia akan terjadi 4 jam 4 jam pertama setelah disuntik. 4 jam pertama. Bukan esok, bukan lusa, bukan minggu depan. Itu. Kalau dia allergic, sebabnya kalau kita kata allergic, kalau hypersensitivity type 1 tu, dia kena jadi 5 minit, beberapa minit sehingga ke setengah jam lepas dia dapat jab tu. Bukan esok, lusa, tulat, minggu depan. Sebab itulah satu kita tengok timeline tu. Tapi kita tak berhenti setakat tu. Kita check lagi. Itu sahajalah saya kongsikan.
Terima kasih Dr. Hana. So saya dapat simpulkan di sini bahawasanya kita tak boleh simply kata bila dia sakit jantung ataupun bila dia ada serangan asma, walaupun dia baru selepas menerima vaksin, kita tak boleh terus kata vaksin itulah yang menyebabkan dia serangan jantung. Vaksin itulah yang menyebabkan dia serangan asma. Kerana kita perlu siasat apakah punca beliau mendapat sakit jantung ataupun apakah punca yang mendapat serangan asma tersebut. Kita tak boleh simply terus kata vaksin menyebabkan serangan jantung begitu. Terima kasih Dr. Hana atas pencerahan sebentar tadi. Saya nak kembali kepada Dr. Nur Amin. Tadi Dr. Nur Hana bercerita panjang tentang AFI. So adakah semua kesan-kesan yang kita alami lepas kita ambil vaksin COVID-19 ni kita nak kena lapor? Contohnya macam demam. Esok, lepas hari ni cocok, esok demam. Tapi kita makan Panadol, malam tu kebah dah. Adakah ni semua nak kena lapor juga ataupun kita lenguh tangan kan? First dose tak lenguh, second dose lenguh. Macam mana? Mungkin boleh Dr. Amin jelaskan. Kena semua lapor ke ataupun kita boleh treat sendiri rasa okey ke? Atau macam mana? Silakan Dr. Amin. Baik Dr. Iban. Terima kasih Dr. Hana satu penerangan panjang lebar berkenaan tentang vaksin, tentang EFI tadi. So setelah penerima vaksin ni, setelah divaksin, kita sendiri ada expected, macam Dr. Hana cakap tadi, kita ada side effect dan kita ada adverse event. So untuk known side effect, contohnya post injection tu kita ada sakit lenguh, kita ada lemak badan, kita ada sakit-sakit otot dan sendi, malah ada orang yang dapat demam post injection. So bagi kita sebagai penerima, kita juga pengamal perubatan. Jadi kita mungkin ambil ringan sikit lah sebab kita tahu this is side effect, tapi mungkin tidak bagi public. So untuk public, untuk kita kata di masa second plan nanti, apabila plan untuk vaccination start on the mid of April and onwards. So mana-mana penerima vaksin yang mengalami apa jua simptom, kita kata pening ke, sakit sendi ke, anda boleh melaporkan setiap simptom yang mild saja di MySejahtera. Actually bila anda buka MySejahtera pada ruangan COVID-19 vaksin tu, selepas setiap step yang dilakukan selepas anda divaksin, akan keluar satu pop-up yang untuk anda laporkan any mild symptom. Di MySejahtera, anda boleh laporkan simptom-simptom yang tertera. Di situ untuk Pfizer BioNTech ataupun Comirnaty, dia ada senaraikan simptom-simptom yang telah mereka jangkakan untuk kita dapat selepas divaksin. Namun begitu, ada sesetengah orang, mungkin sebilangan yang kecil, akan mungkin mengalami simptom-simptom yang agak serius. So simptom side effect yang agak serius ni contohnya kesukaran bernafas, severe allergic reaction, tiba-tiba nadi kita punya jantung berdegup laju. So perkara-perkara tersebut ataupun simptom-simptom tersebut, penerima vaksin mesti datang kepada nearest facility, nearest healthcare facility ataupun datang ke Jabatan Kecemasan. Kita akan pantau, kita akan monitor. Dan jika perlu, kita sebagai doktor perubatan kita akan classify, kita akan justify balik adakah simptom tu berkait rapat dengan vaksin vaksin injection ataupun sebenarnya simptom tu hanyalah mild sahaja. So daripada segi situ kita boleh decide lah whether this is an adverse effect ataupun side effect sahaja. So mana-mana penerima pesakit yang ada masalah dengan yang menerima simptom lah selepas jangkitan selepas suntikan vaksin, boleh datang ke kecemasan ataupun datang ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk menerima rawatan. Kalau kita perasan, kalau kita bagi ahli-ahli panel yang sudah divaksin, kita ada kad kita sendiri. Kita ada kad kita sendiri, di mana di belakang kad tu kita akan ada satu panduan di mana di kat sini
yang untuk yang putih tu adalah simptom-simptom yang mild. So dia akan suggest rawatan lah pada sebelah kanan. Dan kalau kita tengok bahagian merah tu adalah simptom-simptom yang agak serius. Simptom-simptom yang serius ni kena dapatkan rawatan ataupun dapatkan nasihat daripada doktor-doktor yang bertugas lah. Dan apabila doktor-doktor yang menerima complain about severe injection ataupun severe symptom selepas injection, diorang kena isi orang adverse drug reaction yang dibekalkan oleh farmasi dan dilaporkan within 24 hours. Kalau selepas waktu office hour, kita kena laporkan pada keesokan harinya. Jika simptom itu serius lah, tapi semua ni di atas justifikasi pegawai perubatan itu sendiri. Secara tak langsung, saya di sini untuk saya nak bagi tahu kepada public, tak perlu risau tentang injection vaksin COVID sebab kita di Jabatan Kecemasan kita supply ataupun kita offer, kita ada medical standby kita sendiri. So selepas injection, tunggu 30 minit macam Dr. Hana sendiri kata, within 4 minutes to 30 minutes, if you have severe allergic reaction, you will develop straight away. So dekat situ kita ada medical standby untuk tengok apa yang akan terjadi. So bagi saya tak perlu risaulah tentang perkara tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amin. Saya pun bersetuju dengan Dr. Amin di mana kita memang akan ada satu kaunter, kita panggil kaunter pemerhatian lah, kaunter observation untuk staf perubatan menilai jika kita ada develop apa-apa tanda, apa-apa simptom yang mungkin disebabkan oleh penerimaan vaksin dalam tempoh 20 hingga 30 minit selepas kita menerima suntikan vaksin tersebut. Terima kasih Dr. Amin sekali lagi atas penjelasan tentang pelaporan IEFI berkenaan. Kita nak ajukan soalan kepada Dr. Erna. Dr. Erna ada ke tu? Dr. Erna? Ada. Ada, Dr. Erna. Okey. Kita semua sedia maklum kita ada beberapa jenis vaksin yang telah pun Malaysia terima sekarang ni, dan Pronanes kita pun sedia maklum menerima vaksin Pfizer. Apa respon Dr. Erna mengenai ada orang kata yang vaksin selepas ni adalah vaksin jenis murah dan so sebab tu ada yang reluctant ataupun hesitant untuk meneruskan mengambil suntikan vaksin ni. Dan ada juga soalan daripada attendees kita hari ni yang bertanyakan sama ke kesan vaksin ni dengan setiap jenis vaksin ni dengan perihal menyusu badan tadi tu. Mungkin Dr. Erna ada jawapan. Oh, okey, insyaAllah. Yang setakat yang saya tahu, saya ada seorang kawan yang bekerja di Arab Saudi. Mereka di sana tak menerima Pfizer seperti kita. Mereka menerima vaksin AstraZeneca tu kan. AstraZeneca tu, alhamdulillah dia dah divaksin lebih awal daripada kita dan tak ada pula lah kes-kes yang mengatakan ada efek masalah jantung lah, pengsan lah, fitting lah. Alhamdulillah tak ada. Setakat yang ada kawan-kawan ni macam biasalah, yang akan ada demam, ada yang muntah, ada yang pening kepala. Which is saya rasa ada setengah tu simptom tu develop disebabkan oleh perasaan takut sebab ada setengah orang yang memang bila kita, sebab dekat media sosial ni kan dah banyak kan, okey tak boleh cucuk. Nanti ada orang tu dia kena sawan, ada orang tu dia pengsan, ada orang tu dia ni. Jadi sebelum pergi cucuk tu, ada sesetengah individu ni dia diserang anxiety tau. Sebab dia dah terbaca berita-berita macam tu. Jadi bila dah kena cucuk tu dia jadi macam aku akan dapat benda ni lah. So dia takut pada saya lah. Itu mungkin salah satu mimik lah kan, simptom mimik, ataupun mungkin memang betul daripada lepas cucuk tu akan ada simptom. Itu ada setengah orang memang akan adalah side effect tu sebab setiap orang adalah berbeza. Dan macam kawan-kawan saya kebanyakan akan demam tapi demam dia mild fever sahajalah, which is ambil paracetamol untuk sehari 2 hari lepas tu okey. Ataupun ada pun yang ada batuk sakit tekak pun lepas makan ubat then okey, alhamdulillah. Jadi kalau untuk menyusu badan, setakat yang saya baca juga WHO tak mengatakan yang mana-mana jenis vaksin tak boleh ambil sebab seperti yang saya kata vaksin tu dia tak mengalir kat dalam susu badan kita. Jadi setiap jenis pun sebab kita tak menggunakan live vaksin kan untuk vaksin COVID-19 ni.
Jadi insyaAllah setakat ni okey untuk menyusun badan tu memang boleh gunakan lagi lah. Tak kisahlah brand apa yang kita nak guna. Dan kalau nak ikutkan keberkesanan setiap vaksin, kita boleh lihat kita boleh Google, boleh nampaklah efek untuk setiap jenis vaksin. Macam tu sahajalah. Okay, terima kasih Dr. Irna di atas jawapan sebentar tadi. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang dah tanya soalan berkenaan jenis-jenis vaksin dan menyusu badan tadi tu. So kita dah rangkumkan dalam satu jawapan daripada Dr. Irna tadi. Terima kasih banyak Dr. Irna. Kita nak kembali kepada Dr. Aisyah. Mungkin Dr. Aisyah ceritakan sedikit keperluan vaksin dari sudut pandang pakar oftalmologi sebab mungkin Dr. Aisyah tidak berdepan secara terus dengan kes-kes pesakit yang melibatkan COVID-19. Kepada yang baru hadir pada hari ini, so kita ada Dr. Azlin Darita Aisyah, seorang pakar mata. Kalau saya ni membedah gigi dan mulut, so Dr. Aisyah ni dia membedah mata. So mungkin Dr. Aisyah mungkin boleh ceritakan sedikit keperluan vaksin dari sudut pandang pekerjaan Dr. Aisyah, dan kemudian ceritakan sekali apa kesan-kesan dos pertama dan dos kedua yang telah diterima oleh Dr. Aisyah, dan apa yang Dr. Aisyah buat lepas menerima tanda-tanda tu, demam ke, sakit ke sebagainya. Silakan Dr. Aisyah. Okay. Mula-mula dengar frontliner nak dapat vaksin tu saya mula macam alamak, mesti tak dapat ni sebabnya saya bukan frontliner kan. Tapi dapatlah juga tag frontliner tu bila nak lalu dekat roadblock tu, gunalah juga sebab macam mana pun semua doktor adalah frontliner, sebab kita memang jumpa doktor macam Ruqayyah sebut tadi kan. Kita tak tahu siapa yang ada COVID kan. My near miss tu banyak lah, macam patient dah datang tapi lepas tu hari lepas tu telefon, Aisyah, I've been exposed lah, I'm sorry. Tapi alhamdulillah because I am in a private setting, so kita orang ada SOP yang ketat macam nak masuk ke the screen. And kalau ada lebih daripada seorang pelawat dalam bilik, I usually allow one pelawat saja sebab doktor mata kan ramai orang yang tak nampak, so datang kena ada pelawat yang mengiringi. So kita akan buka pintu, pastikan ada jarak antara saya dengan sakit. Tapi bila nak periksa mata, doktor mata ni memang kita guna slit lamp. So slit lamp tu memang dekat lah, macam mana nak tengok patient kalau jauh kan. Dan, oh pakcik buka mata tak boleh nampak kan. Mesti nak kena dekat, dan bila membedah tu tidak memang akan mengadaplah muka patient tu sedekat-dekat yang mungkin selama at least for half an hour. Jadi alhamdulillah bila dapat juga vaksin, walaupun orang lain dah 3 minggu, kita dengar je orang lain happy for them, tapi dalam hati tu berdebar bila nak dapat vaksin bagi kita kan. Tapi alhamdulillah bila dapat tu lega sebab for all the time selama I think masa PKP yang pertama, all cataract surgery has to be suspended sebab we are not taken as essential. Tapi dalam hati tu kesianlah patient-patient kita sampai telefon, doktor jangan saya kena minyak panas sebab mata tak nampak. Ada yang jatuh beberapa kali sebab mata tak nampak. We know we are not that essential, we are not life saving, tapi people are injured sebab mata diorang tak nampak. Bila you laser mata patient pun you kena dekat dengan patient. Kadang patient tak cakap ada batuk sesak pun tak ada, tapi bila duduk depan slit lamp koh you tawakkal Allah je lah kan. Kita pakai face mask. At one point memang kami pun kena check patient pakai PPE juga, walaupun tak full PPE, kita pakai N95, pakai face shield. Bayangkanlah pakai face shield, lepas tu nak duduk kat slit lamp, pakai mikroskop lagi, berkabus-kabus. Tapi alhamdulillah after dapat vaksin ni rasa lega sikit, tapi of course we still keep with our SOP. All cataract patients yang nak datang ke MSCMC, semua perlu buat PCR swab test. Sebab no compromise in safety of our patients, of our staff, and especially the doctors lah. Kalau seorang kena quarantine, saya seorang kat sini, habis tutup klinik 14 hari kan. So alhamdulillah lepas my vaccination first jab, tak ada apa-apa. Risau je orang kata tak boleh angkat tangan kan, kita biar microsurgeon. So kalau tangan tak boleh guna, tak boleh buat operation lah kan. So first dose, tak rasa apa-apa, you can follow what my experience kat my YouTube channel. Dr. Azlin Darita, tiba-tiba promote kan. First jab tu tak rasa apa-apa, rasa sakit kat situ je, tapi masa tu tak terfikir pun nak ambil Panadol, rasa macam okay je kot. So after 48 hours dah okay dah, boleh lari, hiking semua.
Tapi after second jab tu, sebab orang dah warning kan, oh nanti 3 kali ganda lah demam, macam Erna cakap tadi kan. So Dr. Imelda Martin dah cakap dah, semua yang you fikir nanti jadi kan. So you think positive, before you pergi vaksin tu you have to think positive. Tak, I'm going to be healthy, I'm going to work. So saya schedulekan saya punya patient, tak banyak tapi tak boleh lah dekat private ni you patient memang akan datang je kan. So saya schedule macam biasa je. So after second jab tu memang sakit tu datang 2 hours after injection terus sakit 2 jam. So saya makan Panadol terus lapar. Rasa lapar tu memang kenapa ni lapar, mungkin tak tahulah badan kita nak develop immune system. Lepas tu memang rasa lenguh sikit je lah. Malam tu rasa ngantuk. The next day I have headache. That's the only major side effect I have. Headache saja. So headache tu 24 hours berterusan. Tapi tak adalah headache sampai tak boleh buat kerja, tak. Because I have migraine. So my migraine is severe that kena ambil injection lah apa semua. Tak ada pun macam tu. Headache yang alam manja-manja lah. Macam tu. Tapi I have high pain threshold kot, Alhamdulillah. Boleh kerja, I can still see my patients. Alhamdulillah, I did not schedule any surgery. So all surgeons out there, I would like to advise kalau nak ambil second jab tu, maybe don't schedule 24 hours after surgery, after your jab. Maybe 36 hours tu dah okay dah. So after 48 hours dah okay dah, hunky-dory, all sunshine dah. Alhamdulillah all okay. But having said that, ada in some PPP that I have witnessed, my staff pun ada yang dapat reaction. But macam Kak Hana cakap, all these patients, all these people memang ada history of allergy. I saw one question tanya kalau allergi makanan boleh tak diberi vaksin? I have food allergy masa kecil. So allergy saya kalau saya makan lala, orang dah tahu ni kan, racun Dr. Aisyah bagi lala. Taklah, masa kecil je, kalau saya makan lala, saya akan dapat rash. So masa di pusat pemberian vaksin, mereka sangat detail, sangat teliti. Doktor ada tak alergi makanan? Saya kata ada tapi masa kecil je, sekarang makan okey je, bedal je semua kan. Tapi dia very specific, macam Dr. Hana sebut, it will only happen immediately. So mereka sangat pantau 30 minutes tu, duduk semua, pastikan semua orang nampak in that hall. Tak ada orang pun boleh duduk. Semua orang kena duduk macam ni, tak boleh duduk bertimpa-timpa. Dia pastikan semua orang okey. And kalau yang ada history of allergy, you kena bagi tahu. One of the staff that had allergy reaction tu, dia tak bagi tahu. Dia ingatkan macam tak signifikan. Dia ada asma tapi tak bagi tahu. So she did have allergy immediately. Macam dia susah nafas sikit. So kena bagi oxygen afterwards and observe for 6 hours. So that's it. Tapi you must be honest. If you have allergy even masa kecil, even to kacang ke, seafood ke, you have to be honest. You can have the allergic reaction. Dan macam Dr. Amir cakap tadi, kalau you have AEFI, you will report, you can report and they will take note. And these staff that had allergic reaction, they have been taken off the list. They cannot take second dose at all because they had a reaction. So inshallah it is safe. I'm not saying that there are nobody, semua okay, semua happy, 100% okay. Tak, it happened. But other team, when I took mine in PPUM, I have to give big applause to PPUM because it was so smooth, so safe. Ada research team lagi dekat situ. And I feel so safe because ada 3 doktor. I was in observation area. Observation saja ada 3 orang doktor standby in case I susah nafas ke apa kan. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa, dah lapar je dah lepas tu kan. But insyaAllah tak ada vaksin yang akan diberikan di klinik yang tak ada doktor ke, dibagikan oleh siapa-siapa saja, tak. InsyaAllah it will be safe. And ia tidak pun dipaksa and kita hanya encourage saja. Ini salah satu ikhtiar. Dan sepatah kata ustaz saya, jadi mungkin kata-kata terakhir saya sebelum Iqbal ambil balik kan. Sepatah kata ustaz saya kata, kita tak boleh nak kata cucuk vaksin maka meninggal. Tidak, ajal maut tu 50,000 tahun dulu sebelum dunia ini diciptakan, Allah dah tentukan bila ajal maut kita. Setiap sesuatu yang berlaku tu dah ditulis di Lauh Mahfuz. Sebelum lagi kan, apa-apa yang berlaku tu Allah dah tentukan. Ini ikhtiar kita, jihad kita supaya insyaAllah ekonomi kita kembali pulih. Kita boleh pulang tengok mak ayah kita yang merindui kita dah setahun saya tak balik, hampir setahun saya tak balik. I'm sure ramai lagi mak ayah kita nak jumpa kita, peluk kita. Dan inilah satu insyaAllah jihad kita, kita usaha kita supaya negara kita kembali kepada situasi yang normal seperti dahulu lagi. Terima kasih Iqbal. Terima kasih Dr. Aisyah. Itulah. So maksudnya kita nak kata
100% vaksin ini betul-betul tidak ada kesan, kita tak kata macam tu. So betul lah seperti mana kata Dr. Aisyah, kita akan observe dan kalau ada apa-apa reaction pada 30 minit observation tersebut, kita akan ada tindakan susulan. Terima kasih Dr. Aisyah. Kita nak kembali kepada Puan Ruqayyah. Puan Ruqayyah ada ke? Check sikit kamera Puan Ruqayyah. Puan Ruqayyah tak on. Puan Ruqayyah ada, okey. Kita banyak mendengar Puan Ruqayyah tentang alternatif kepada vaksin ni ialah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan salah satu contohnya ialah gaya pemakanan kita. Dan ada orang-orang tertentu yang mencadangkan kaedah-kaedah pemakanan sedemikian ataupun sebegini rupa untuk menguatkan antibodi kita, untuk kita menghalang diri kita daripada mendapat virus COVID-19 ni. Contohnya yang banyaklah orang-orang tertentu yang menjual produk-produk seperti high dose vitamin C, suplemen-suplemen sedemikian. Jadi apa respon Puan Ruqayyah selaku pakar pemakanan kita pada hari ini? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutnya memang ramailah even pesakit-pesakit sendiri pun datang tanya kan, boleh ke nak makan vitamin C lah, nak minum minyak kelapa dara lah, macam-macam lah, minyak zaitun, herba-herba, macam-macam lah kan orang tanya kan. So jadi apa salah satu respon apa yang saya boleh bagi adalah okey, memang kita tahu sebagai contoh yang paling mudah yang saya sebut adalah vitamin C lah. Vitamin C ni memanglah sebenarnya kita boleh dapat daripada diet kita sendiri, daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran. Jadi kalau kita ikut keperluan, kita sendiri tak perlu banyak pun vitamin C tu dalam untuk satu hari. Lebih kurang dalam ibu mengandung lebih kurang dalam 120 mg sahaja. So kalau kata contoh lah, kalau kita makan buah yang high in vitamin C dalam 2 tukaran, sebagai contoh buah oren katakan, ataupun buah jambu batu ke. So actually kita dah cukup dah keperluan vitamin C kita. So kita kena tahu vitamin C ni adalah makanan atau adalah vitamin yang larut air. Means kalau kita ambil in high dose pun, dia akan disingkirkan melalui urin kita. So memang ada yang suruh ambil sampai 1,000 vitamin C untuk satu hari. So itu dia akan makan and then the rest tu memang akan disingkirkan lah. So dia tidak efektif sebenarnya. So jadi kita kena tahu cara kita sebelum kita nak makan whatever kita nak makan, kita kena faham dulu salah satu cara yang disarankan untuk kita mencegah penularan virus COVID-19 ni adalah melalui kita jaga kita punya kebersihan, hygiene diri kan. Kita pakai mask, kita jarakkan jarak kita bercakap dengan orang lain, and then make sure tangan kita sentiasa bersih dan sebagainya. So itu adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan penularan daripada seorang ke seorang yang lain. So whatever foods yang kita makan tadi, dia sebenarnya dia membantu untuk meningkatkan imuniti tubuh kita. So sebagai contoh, katalah you makan harian tu makan, tapi nasi tu mungkin nasi makan, lauk makan, tapi sayur dengan buah-buahan tu in daily diet tu tak ada. But then you nak top up dengan supplement. So daripada segi diet itself, you sendiri memang dah tak mengamalkan diet yang sihat. Yang diet sihat dan seimbang. So bila kita daripada diet sendiri kita tidak mengamalkan diet yang sihat dan tidak seimbang, so whatever supplement yang kita makan tu, dia jadi top up kepada kita punya keperluan nutrition. Okay, sebagai contoh lah kalau kita makan, kita ambil vitamin C sebagainya. Vitamin C dia memang boleh bantu untuk macam meningkatkan, macam kalau kita kita luka dan sebagainya, dia membantu untuk penyembuhan luka, untuk kita sesama dan sebagainya, dia bantu kesembuhan. Tetapi dia tidaklah menghalang daripada virus tu sendiri menjangkiti tubuh kita. So jadi konsep orang kata hanya ambil makanan-makanan tetapi daripada kita tidak mengamalkan all those SOPs, tu salah lah sebenarnya. Okay, so then ada jugalah yang macam some of my patients yang memang sebagai contoh lah, dia dah ada penyakit-penyakit macam contoh ada kecil manis, ada hypertension. Okay, so daripada situ
apa yang saya boleh sarankan kalau katalah even parents kita, adik-beradik ke ataupun kawan-kawan yang mana yang ada sakit kecil manis, sakit jantung. So kita tahu dia adalah lebih berisiko tinggi untuk mendapat after effect of COVID-19 yang lebih teruk kan. So jadi apa yang kita boleh buat adalah jaga makan. Make sure kita punya diet tu mencukupi keperluan dan tidaklah, saya rasa untuk membeli all the supplement yang mahal-mahal yang tidak terbukti membantu untuk mengelakkan COVID-19 ni, okeylah sebenarnya. Kalau katalah boleh makan vitamin C sahaja, makan minyak kelapa darah sahaja ataupun makan all those, ada patient saya dia kata minum air serai. Minum air serai, rebus air serai, hari-hari dia minum air serai. Saya macam saya kata kalaulah kata betul nama all those remedies boleh membantu mengelakkan COVID-19, so tak perlulah kerajaan membazirkan duit sebanyak berjuta-juta ringgit untuk untuk beli vaksin kan. So just kita boleh ambil serai, tanam je serai dekat rumah dan kita boleh bantu untuk penularan COVID-19, membantu mengelakkan penularan COVID-19. But disebabkan oleh kita buat apa-apa ni mesti kena ada berdasarkan kajian. So jadi kena banyak membaca lah, banyak baca based on kajian-kajian yang validated, bukan macam hearsay. Saya selalu cakap dekat saya punya student lah, kita tak nak dengar you cakap dietitian ni cakap macam ni, dietitian ni cakap macam ni. Tak, you whatever you decisions yang you nak kena buat mesti kena berdasarkan bukti, mesti kena melalui pembacaan. Sebab tu apa-apa cari melalui bahan pembacaan daripada yang validated. So kadang-kadang kita dengar orang cakap pun tak tentu lagi betul atau tidak orang cakap kan. So apa yang selalu saya memang dengan pesakit semua saya selalu cakap ialah make sure jaga makan. Jaga you punya, kalau kata ada ubat-ubatan, jaga ubat-ubatan. So especially kalau kata patient elderly, lepas tu ada kencing manis, ada masalah buah pinggang, okay, especially ataupun macam saya memang jaga ward cancer, okay, ward onkologi kanak-kanak. So kat situ pun memang kadang-kadang saya selalu explain lah kepada mak, saya kata mak kena faham risiko bila mak bagi makan kepada anak tu sendiri, makanan tu beli daripada luar kan. Makanan tu beli daripada luar, kita tahu tak kebersihan makanan tu daripada luar. So kadang-kadang mungkin kita takut juga orang yang jual makanan tu sama ada dia jaga hygiene ke tak. Lepas tu dia takut tiba-tiba mungkin makanan tu sendiri source of infection kepada anak dia sendiri kan. So jadi especially yang mana-mana individu yang mempunyai immunity yang rendah macam yang patient on chemotherapy, yang memang ada yang baru melalui transplant dan sebagainya, of course daripada segi diet lagi memang dia kena sangat-sangat menjagalah. So jadi all the supplements memang saya tak pernah galakkan pesakit untuk beli, melainkan kalau kata perlu, macam contoh dia perlu vitamin B6 contohnya ataupun neurobion untuk dia punya saraf dan sebagainya, yang mana perlulah, itu pun atas nasihat doktor. So kalau tak perlu tak payahlah kan. So pasti je duit, so tak gunalah kita dah provide vaksin punya program tetapi tak nak ambil, tetapi nak subscribe dengan benda yang tak ada bukti yang menyatakan benda tu efektif. Okay, alright, so itulah, insyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bantu pesakit dengan lebih baik, insyaAllah. Terima kasih Puan Ruqayyah. Satu poin penting yang saya dengar tadi Puan Ruqayyah sebut ialah walaupun kita dah ambil vaksin, para frontliners kita hari ini dah pun ambil vaksin, kita tak buat passion dengan simple macam tu saja. Kita still ada SOP yang kita follow. Sebab vaksin tidak menjadikan kita 100% kebal daripada dijangkiti virus COVID-19 ni. Kita tetap, walaupun kita dah ambil walaupun kita dah ambil vaksin, kita tetap ada perkara-perkara yang telah ditetapkan yang perlu untuk kita follow, SOP dan sebagainya. Sama juga nanti bila orang awam telah pun menerima vaksin COVID-19 selepas ini, kita masih lagi mahu anda semua mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Selagi kita belum berjaya menangani 100% wabak COVID-19 ini. Saya nak kembali kepada Dr. Erna. Ada soalan daripada attendees kita hari ini. Soalan dia berbunyi macam ni.
dia tentang ibu dan bapa dia di kampung. Bagaimana dengan mak ayah kita yang warga emas? Dan mereka ini dimomokkan dengan fakta jangan ambil vaksin dan sebagainya. Ada yang mati. Jadi macam mana kita nak bagi motivasi ataupun kita nak bagi nasihat kepada golongan yang berisiko tinggi macam ni untuk sama-sama terlibat dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19 ni. Silakan Dr. Okay. Untuk mak ayah yang dah berusia lah kan, adalah lebih disarankan untuk mengambil vaksin. Sebab ini kita nak bantulah untuk membina antibody dalam badan mereka. Okey, jika ada mak ayah, macam saya nasihatkan mak saya, sebab mak saya pun dah mula takut sebab ada kawan-kawan dia kata jangan ambil lah ni, sekian-sekian, biasalah tu kan. Okey, saya nasihatkan dia, cakap mak, vaksin ni adalah untuk bantu melindungi diri kita daripada dapat jangkitan virus. Sebab orang tua ni kita tahu daya imuniti dia tak kuat. Jadi katakanlah dia dapat virus COVID-19 ni daripada orang lain dan dia pula ada masalah komorbid lah, maksudnya dia ada kencing manis, darah tinggi yang menyebabkan imuniti badan dia lebih lemah, keadaan dia akan lebih akan lebih teruk berbanding dia akan masuk dalam kategori ketiga, keempat atau kelima lah untuk COVID-19 ni. Jadi cakap dengan mak ayah, kata vaksin ni bukan kita masuk yang live, yang betul-betul COVID-19 yang virus yang live tu ke dalam badan kita. Ni adalah macam dia dah hasilkan di lab dan dia dah diuji di serata dunia, dan kebanyakan pesakit-pesakit ataupun orang tua daripada seluruh dunia yang dah telah menerima vaksin ni mendapat manfaat dia. So adalah disarankan jangan sebab yang saya tahu orang tua ni dia tak takut daripada efek tu, dia lebih takut kandungan halal haram. Kebanyakan orang tua tu halal haram vaksin tu sendiri, sebab ada ura-ura kata vaksin ni daripada babi, jangan ambil, nanti kita suntik babi dalam badan kita. Untuk pengetahuan semua, tak ada unsur babi pula kat dalam vaksin ni. Dia ada protein lah kan, kalau kita baca dia punya kandungan tu protein, sugar, macam tu sajalah. Dan insyaAllah kebanyakan presiden, walaupun saya suka nak terangkan, majlis fatwa seluruh dunia pun dah membenarkan vaksin ni. Maksudnya nak katakan yang vaksin ni tak haram, boleh diambil. Dan kebanyakannya presiden-presiden yang daripada negara-negara lain, termasuklah Perdana Menteri kita ke, bekas mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir yang dah berusia 96 tahun pun dah ambil vaksin. Alhamdulillah dia okey sahaja kan. Dan presiden daripada tempat lain ataupun orang tua daripada tempat lain pun dah ambil dan okey sahaja. Yang ada kes terpencil, contohnya macam selepas ambil vaksin dia ada efek macam darah beku lah apa semua tu, itu seperti kata Dr. Hana, dia adalah kita kena tengok juga sejarah penyakit dia, kawalan penyakit dia. Kita tak boleh terus salahkan, selepas cucuk vaksin orang tu terus dapat serangan jantung. Tak boleh, kita tak boleh. Kita kena tengok kenapa dia jadi serangan jantung, macam tu. Jadi insyaAllah cubalah register untuk mak. Jangan risau, lepas cucuk vaksin tu memang kita akan diletakkan di dalam tempoh pemantauan dalam 15 ke 30 minit. Dan kalau kita tengok dekat apps MySejahtera tu, kita boleh letak simptom kita kan. Kita boleh tengok klik here untuk kalau ada macam apa-apa simptom yang berlaku selepas kita cucuk vaksin. Yang untuk vaksin yang pertama, setahu saya dalam masa 30 minit. Kalau tak ada, boleh klik tak ada apa-apa. Dan kalau untuk vaksin kedua, saya difahamkan jika develop ada simptom apa-apa, kita boleh klik juga dekat situ dan beritahu saya ada sekian-sekian dalam masa 12 ke 48 jam selepas disuntik vaksin. So jangan risau, insyaAllah vaksin ni selamat untuk semua. Setakat ni yang saya tahu untuk yang 18 tahun ke atas sahaja, sebab vaksin ni masih dalam ujian kajian lah. Untuk yang berusia 18 tahun ke bawah tu kita tak tahu lagi. Dan biasanya virus COVID-19 ni kalau untuk kanak-kanak dan bayi ni kalau dia kena COVID pun dia tak seteruk seperti
tak seterus seperti orang dewasa. Simptom dia akan jadi mild sahajalah. Macam tu. Okey, Okay, terima kasih kepada terima kasih kepada Dr. Yana. Okey. Jawapan itu sangat baik dan saya kira semua yang mendengar pada hari ini ada ibu dan ayah masing-masing yang masih ada lagi, bolehlah sampaikan apa yang telah kita bincangkan ini kepada mereka untuk mereka teruskan dengan program imunisasi ini dan kita kena yakinkan diorang inilah salah satu ikhtiar yang ada untuk kita sama-sama memerangi COVID-19 ini. Dan kita punya sedia maklum pemberian vaksin kepada orang awam ni akan bermula pada 19 April kalau tak silap saya, dan kita akan target dulu kepada mereka yang berisiko tinggi, contohnya ada obesiti, ada penyakit-penyakit komorbid, contohnya kecil manis, darah tinggi, dan juga kepada warga emas. Jadi kita nak minta sedikit penerangan daripada Dr. Nurhana untuk ceritakan kepada kita keperluan untuk golongan-golongan begini untuk menerima vaksin COVID-19 yang akan dimulakan tidak lama lagi. Silakan Dr. Okey, terima kasih Dr. Iqbal. Sebagaimana kita tahu, golongan yang perlu diberi keutamaan menerima vaksin antaranya ialah frontliner, social care worker, orang yang jaga orang sakit lah frontliner ni. Dan frontliner ni bukan orang jaga orang sakit di hospital sahaja, orang individu ataupun golongan yang banyak berinteraksi dengan dengan orang luar contoh anggota keselamatan polis kan, yang buat roadblock semua banyak semua tu kan. Actually cikgu kan sebab dia mengajar murid-murid semua, kita nak orang yang ajar anak-anak kita yang bersama dengan anak kita tu selamat orang tua yang duduk di rumah kebajikan, orang yang ada komorbid, orang ada komorbid tak semestinya orang tua of course lah orang tua yang ada kencing manis, darah tinggi ni, tapi kanak-kanak juga yang ada yang ada penyakit, contoh ada kanak-kanak yang ada sakit buah pinggang, kanak-kanak yang ada kanser, kanak-kanak yang ada sakit jantung kan, yang diorang pun actually dia adalah antara golongan yang perlu diberi perlindungan orang yang ada masalah kesihatan dia belum tua lagi tapi mungkin middle age 40-50 tahun tapi dah banyak masalah kesihatan. Kat Malaysia ni kita tahu orang Malaysia ni kebanyakannya berpenyakit 1 dalam 2, 50% daripada rakyat Malaysia sendiri adalah obes obes, dan ramai orang muda kita adalah pengidap diabetes yang mereka tak sedar, pre-hypertension yang dia tak sedar, dan ada ramai orang muda kita dah ada penyakit buah pinggang bukan sebab antaranya disebabkan dia punya non-communicable disease dan ada 30% lagi disebabkan dia ambil macam-macam produk. Itu kita nak tahu bahawa itu pun golongan yang sebenarnya perlu diberi keutamaan dapat vaksin dan tak dilupakan orang yang jaga orang-orang yang berpenyakit ni lah orang-orang yang jaga di rumah kebajikan ke, orang yang staff nurses yang pekerja kebajikan lah basically yang jaga orang-orang sakit dekat ni ada yang tanya macam Dr. Erna cakap tadi, dia kata kalau ditakut-takutkan dengan vaksin tu macam mana nak handle kan, memanglah kita kena reassure kalau orang-orang tua kita ni kita kena ingatkan di balik lah kalau pasal agama, katakanlah orang cakap pasal agama kita pun tahu kan solat solat kena 5 waktu, tiba-tiba ada pula tak siapa-siapa cakap sekarang dah tak payah dah solat 4 waktu boleh, kita tak tahu pun siapa-siapa. Ada ke mak kita, bapak kita nak percaya? Contohnya saya bagi mestilah diorang tak percaya. Jadi kita beritahu diorang bahawa macam tu juga sumber ilmu pasal perubatan terima dari orang yang betul lah, janganlah daripada siapa-siapa je terima benda-benda ada dalam WhatsApp ke dalam internet tak semestinya betul, terutamanya bila sumber dia tak betul Jadi kita kena beritahu macam tu lah. Jadi itulah orang-orang yang perlu keutamaan mendapat vaksin kemudian barulah individu-individu yang sihat itu saja. So Dr. Hana, adakah itu menjawab soalan daripada seorang attendee kita ni, dia tanya sekiranya seseorang mempunyai penyakit asma, penyakit jantung, penyakit kanser dan lain-lain ni layak ke untuk mendapatkan vaksin? Jadi mereka ni sepatutnya mendaftar terlebih awal lah untuk mendapatkan vaksin ni, betul tak?
Bukan layak saja, mereka perlu diberi keutamaan, perlu termasuk orang yang ada kanser yang dah stable, sebab orang kena kanser, orang yang immunocompromised, kita panggil immunity dia immunity yang tak kuat macam orang biasa, pesakit HIV, dia sebenarnya kena ambil, diperlukan benda tu. Sebabnya kalau dia dapat COVID, orang sihat dapat COVID pun teruk, ni kan pula kalau dia orang dapat COVID, kita nak dia orang terlindung. Kecuali kalau mereka memang tak boleh, ada setengah tak boleh, contoh pesakit kanser yang sedang mendapat rawatan, yang sedang melalui kemo atau radioterapi di mana sel-sel imun mereka terlalu rendah. Kalau kita bagi vaksin pun dia tak dapat nak boost immunity dia tu, yang tu tak boleh. Jadi sebab itulah orang-orang yang sihat di keliling tu kena ambil untuk lindung, untuk sekat virus daripada sampai pada dia. So jadinya orang yang ada asma, kencing manis, darah tinggi, jantung tu perlulah ambil. Sebenarnya kalau ikutkan orang yang mengandung pun patut ambil, sebab orang mengandung pun boleh dikategori sebagai immunocompromised, sebab immunity dia rendah masa dia mengandung tu, sebab kalau immunity orang mengandung terlalu kuat nanti gugur anak dia, sebab tu dia kena macam tu so that dia boleh terima kandungan dia tu. Jadi sebenarnya cuma kita tak bagi sekarang sebab data untuk orang mengandung belum cukup. Itu saja, bukan disebabkan vaksin tidak selamat untuk orang mengandung. Kita belum ada cukup data mengatakan okey confirm, kita clear, line clear kita boleh bagi. Sebenarnya orang mengandung perlu ambil. Perlu ambil. Itu saranan saya lah. Especially kalau orang mengandung tu adalah frontliner, dia sendiri jaga orang dekat hospital. Dia sendiri selalu berjumpa dengan orang-orang berisiko tinggi. Lagi dia kena ambil. Tapi sebagai macam Dr. Aisyah cakap tadi, tidak ada kewajipan untuk ambil vaksin. Kita tak boleh wajibkan, kita tak boleh paksa sesiapa. Ada pilihan. Kalau tak nak ambil, tak mengapa. Tapi mungkin ada beberapa cara dia boleh buat. Satu, dia tak nak ambil. Saya takut nak ambil, saya takut side effect. Tak apa, tak payah ambil. Tapi duduk rumah, jangan keluar. Jangan keluar, duduk rumah. Patut SOP. Nombor 2, you boleh ambil bila you rasa semua orang dah ambil, you ambil lambat sikit, you nak delay. Boleh, you ambil lambat sikit. Tapi sementara delay tu, you kena patut SOP, jangan keluar rumah lah. Itu sajalah, tak ada paksaan, itu saja. Terima kasih Dr. Nurhana, nampak tegas di situ dalam saranan beliau yang lembut tu ada ketegasannya untuk memastikan kita semua ni, sama ada anda pesakit kronik ke tidak, sama ada anda sihat tubuh badan ke, untuk kita sama-sama mengambil suntikan vaksin COVID-19 ini yang akan bermula untuk orang awam pada lebih kurang 19 April nanti, yang telah pun dirancang awal oleh pihak kerajaan kita. Kita nak beralih kepada Dr. Amin. Kita pun tahu vaksin ni tidak 100% selamat. Okay, dan baru-baru ni kita pun ada dengar macam vaksin AstraZeneca ni dia ada kontroversi sedikit. Contohnya macam di Europe diberhentikan seketika pemberian vaksin AstraZeneca ni, kemudian disambung semula, diberhentikan pun atas beberapa faktor keselamatan dan sebagainya. Mungkin Dr. Nur Amin ada respon terhadap isu berkenaan. Silakan Dr. Amin. Terima kasih Iqbal. Saya mulakan dengan ada few soalan yang saya nampak ada orang bertanyakan tentang adakah mereka mempunyai hak untuk memilih vaksin mana yang perlu mereka ambil. Okey, bagi kita sendiri, pada kita yang dah terima vaksin ni lah, kita sendiri tak ada hak pun untuk memilih vaksin mana yang kita nak inject pada dalam badan kita lah. Kalau diberi pilihan, semua orang nak satu shot je, so mungkin orang akan pilih Johnson & Johnson dan sebagainya lah. Jadi bagi saya timbul isu pemilihan vaksin ni sebab kebanyakan yang mengatakan Pfizer lebih baik, efficacy, effectiveness more than 90%. Dan vaksin-vaksin lain, efficacy dan effectiveness-nya berbeza-beza. Ada yang lebih kurang. Sebagai contoh, ada yang dalam lingkungan 50 to 60% saja effectiveness. Tapi kalau kita tengok balik, adakah penting sangat ke nak tengok effectiveness, efficacy ni apa semua? Bagi saya sendiri, efficacy more than 50% is good enough already. Sebab apa saya cakap macam tu?
sebab kita still dalam pandemik, kita masih belum habis melawan pandemik COVID-19. So bila kita bercakap tentang bila kita bandingkan dengan AstraZeneca, adakah itu satu perbandingan apple to apple? Bagi saya itu tidak adil sebab metodologi setiap vaksin yang dilalui dalam fasa 3 adalah berbeza-beza. Dan golongan yang menerima pun adalah yang berbeza-beza. Jadi kita tak boleh nak depend sangat efficacy pada negara lain dan kita adapt pada negara kita. So bagi saya ini salah satu salah faham lah yang public always nampak. Kenapa kita tak beli vaksin Pfizer je? Itu satu masalah. Nombor dua masalah adalah masalah perolehan. Tak semua kita kalau kita boleh beli Pfizer tu semua, kita boleh ambil semua, tapi masalah perolehan vaksin ni sangat terhad. So tak semua kita dapat, sebab tu kerajaan kita decide untuk beli berbagai-bagai jenis lah. Dan saya umpamakan kat sini, kenapa saya cakapkan efficacy more than 50% is good enough already. Saya bagi contoh. Bagi saya sendiri, saya yang memandu ke tempat kerja ataupun ke mana-mana, risiko saya untuk mengalami kemalangan 50%. Kita memandu, sama ada saya mengalami kemalangan atau tidak kemalangan lah, so 50%. So macam mana kita nak increasekan kita punya possibility of not having that accident? So kita pakai tali pinggang keledar, kita jaga kita punya jarak kenderaan, kita pandu secara berhemah. So benda-benda ni akan secara tidak langsung akan meningkatkan terus kita punya possibility ataupun effectiveness dalam membentikan penularan COVID ni up to almost 90%. So ini lebih bagus. Sama juga kalau kita inject any vaccine, the efficacy of more than 50%, dan kita teruskan dengan pemakaian pelitup muka, kita pakai hand sanitizer, kita jaga jarak fizikal, secara tak langsung kita berusaha dan membentikan penularan wabak COVID-19. Jadi isu tentang AstraZeneca yang kerap ditularkan di media sosial, AstraZeneca ni dia isu yang link adalah berkaitan dengan darah beku. Kalau bahasa sainsnya venous thromboembolism. Okey. Kenapa kita harus berhenti bercakap tentang isu AstraZeneca? Bagi saya ada dua soalan yang kita kena jawab bila kita bercakap tentang vaksin AstraZeneca. Pertamanya, adakah sebelum vaksin kita semua ni berisiko untuk dapat kondisi darah beku ni ataupun blood clot ni? Kalau tak vaksin, adakah kita berisiko untuk dapat? Itu nombor satu. Nombor dua, adakah tindakan lebih 50 buah negara, contohnya Norway, France, Denmark, menghentikan vaksin tiba-tiba secara premature? Adakah satu tindakan yang baik? Okey, biar saya jawab soalan yang pertama. Untuk darah beku ataupun venous thromboembolism ataupun condition di mana terhasilnya darah beku secara abnormal dalam badan kita, tanpa vaksin, setiap daripada kita di Malaysia ataupun di negara-negara lain, kita berisiko untuk dapat kita berisiko untuk dapat darah beku condition ni. Cuma kita kategorikan setiap orang sama ada low, risiko rendah, moderate risk ataupun high risk. Tapi apa yang disiasat oleh European Medical Agency, so bila ada isu-isu di Denmark, seperti yang Dr. Hana cakap, di Denmark berlakunya komplain about vaksin AstraZeneca. So hasil siasatan European Medical Agency EMA, dia dapat kena pasti yang risiko darah beku selepas divaksin adalah lebih rendah. So dari mana datang logiknya link ataupun hubungkai antara vaksin AstraZeneca dengan insiden darah beku yang digembar-gemburkan? Yang tu kita tak nampak tiada bukti secara saintifik. Jadi macam mana kita nak katakan vaksin AstraZeneca ni tidak selamat? Dan bagi soalan yang kedua, negara-negara Eropah berhenti menggunakan secara tiba-tiba. Yang ni saya nak ucapkan pujianlah kepada kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia, kita punya DG, kita punya Menteri Kesihatan.
sejak bila kita jadikan negara-negara Eropah menjadi tanda aras ataupun kayu pengukur when it come to decision of using vaksin? Saya rasa tindakan mereka hanya actually macam memburukkan keadaan lah, macam memberi bola tanggung kepada pihak yang bertanggungjawab. Sedangkan hubung kait antara AstraZeneca dan darah beku itu sendiri tiada hubung kait. So bagi saya EMA telah WHO telah memberi guideline. So kenapa kita tak ikut guideline? So adakah Malaysia sebagai seorang sebagai negara yang yang baru akan menerima AstraZeneca perlu mengikut perkara yang tak baik seperti ini? So mungkin perkara itu perlu difikirkanlah dari dahulu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Amin. Mungkin saya nampak Dr. Nurhana ada bagi respon ke? Ada apa-apa respon ke daripada Dr. Nurhana? Tak ada sangatlah. Tapi cuma nak tambah je lah kalau yang insiden tu memang berlaku dan benda tu disiasat semua insiden adverse effect selepas vaksin semua akan disiasat. Dan kita akan nak tentukan bahawa itu adalah kebetulan ataupun betul-betul disebabkan oleh benda tu, kita panggil tu hubungan causal ataupun hubungan temporal. Hubungan causal tu memang disebabkan oleh benda tu, satu lagi tu temporal, kebetulan je dibagi selepas vaksin tu. Itulah siasatan perlu dibuat. Memang dia tengok yang orang yang kena, yang masalah darah beku ni, yang dekat yang ada yang meninggal tu kan, dia kata dapat cerebral venous sinus thrombosis, trombosis dekat salur darah vein dalam otak di mana darah yang dari otak drain balik ke jantung akan melalui tempat tu, situ tersumbat. Jadi darah tak boleh turun, jadi dia akan leak masuk dalam brain, jadi menyebabkan otak tu bengkak lah, brain swelling dan menyebabkan kematian. Dia tengok dekat situ, kau nak cerita AstraZeneca ni satu dunia dapat. Arab Saudi memang banyak pakai AstraZeneca. Tapi yang problem ni jadi dekat Europe sahaja. Dan pula dia 2/3 of the yang terjadi tu adalah wanita muda. Dan bila kita tahu kalau perempuan muda ni, kalau dia ambil pula OCP ataupun pil perancang, risiko dia dapat darah beku adalah 1000 dalam 1 juta. Dan risiko untuk orang biasa dapat darah beku cerebral venous thrombosis tu adalah 15, kalau ikut satu Australian study, 15 dalam 1 juta. Yang ni kita dah vaksin berapa? 5 juta? Baru berapa je kan? Kalau ikutkan risiko yang biasa 15 dalam 1 juta, kita dah 5 juta, berapa patutnya? Dah lebih daripada 30 sepatutnya kita tengok. Itu dalam setahun. Dan benda ni boleh meningkat lagi kalau wanita tu ambil OCP dan merokok. Lagi risiko dia meningkat. Dekat Arab kita tak dengar pula benda-benda ni. Jadi benda tu mungkinlah kebetulan. Kebetulan sahaja diorang siasat. Dan sebab diorang berhentikan tu bukan disebabkan tak selamat. Dia berhenti sebab dia tak nak lagi orang associatekan benda tu dengan vaksin tu. Itu sebabnya dia berhentikan. Paling senang kita cakap kalau saya Dr. Bius kan, orang kan selalu cakap siapa dapat bius epidural. Epidural tu kan ubat tahan sakit lepas untuk bersalin kan, untuk tahan sakit bersalin ataupun bius untuk kita bagi untuk cesarean. Untuk tahan sakit masa bersalin dengan cesarean kita boleh bagi epidural. Orang selalu cakap, lepas ambil epidural sakit pinggang lah, sakit belakang. Padahal kita dah buat study kita tengok benda tu. Kita buat study, satu dunia buat study, kita tengok orang mengandung dan bersalin ambil epidural, sakit belakang. Banyak tu. Orang mengandung dan bersalin tak ambil epidural pun sama je banyak tu. Malah orang mengandung dan tak ambil epidural, insiden sakit belakang ni lebih tinggi. Jadi apa kita nak buat? Jadi kita orang senang je. Kalau orang tu ada sakit belakang, puan ada sakit belakang, kami tak akan bagi epidural. Bukan sebab epidural menyebabkan sakit tulang belakang, tapi simply sebab kita tak nak benda tu dihubungkan dengan sakit belakang. Kita cakap, we have nothing to do with your back pain. Itu sebab pengandung itu sendiri yang you dapat sakit belakang. Itu saja. That's why dia stop dia punya dia halt, bukan dia stop dia berhenti sekejap. Dan dia ambil jalan selamat. Dia kata kita jangan bagi AstraZeneca pada orang muda dah. Sebab orang muda ni ialah ambil pil perancang, merokok, apa semua kita bagi orang tua je. Sebab yang kebanyakan yang kena tu orang muda yang dapat tu, senang. Orang muda tak payah. Sebabnya dia tak nak
malas nak cakap. Nanti kalau ni you cakap lagi. Kan bagi orang tua kan yang dah tak ambil pergi perancang tu, okey lah, tak ada masalah. Jadi itu sebab dia berhentikan, bukan sebab tak selamat, sebab dia tak nak lagi orang associatekan benda tu dengan blood clot. Itu sahaja, bukan tak selamat. Itu sahaja saya nak cakap. Okay, terima kasih atas ulasan tambahan daripada Dr. Hana sebentar tadi, dan kita pun sudah pun hampir nak menjejak ke pukul 1 tengah hari dan kita pun dah bersiaran lebih daripada sejam 30 minit dah. Okay, sekarang kita nak round table, every panel kita nak wrap up apa yang telah kita bincangkan. Mungkin ada nasihat-nasihat terakhir kepada publik yang belum lagi menerima vaksin, yang belum lagi mendaftar vaksin. Kita mulakan dengan Dr. Erna Nadia. Dr. Erna ada ke tu? Okay, Dr. Erna ada ke? Ya, Dr. Erna, sedikit kesimpulan dan mungkin ada nasihat untuk orang awam. Ya. Kantoi dah pula, astagfirullahaladzim. Okey. Tak apa, silakan Dr. Erna. Saya tak ada apa-apa. Saya punya kata-kata nasihat saya adalah disebabkan hari ni saya dijemput sebab saya masih menyusu badan dan sebagai frontliner. Apa yang saya nak nasihatkan adalah jika anda risau dan ada mengambil anda masih anda mengandung atau menyusu badan tapi anda nak ambil dan anda ada penyakit, berbincanglah dengan doktor yang berdekatan dengan anda. Dan jika anda tanya saya, adakah saya takut saya susu badan susu badan tapi nak ambil juga vaksin, saya memang insya-Allah saya memang tak takut, malah saya memang menunggu vaksin ni sebab saya dah penat sangat bekerja dah setahun lebih daripada saya mengandung sampai sekarang anak saya dah nak masuk setahun. COVID-19 ni masih tak nampak pengurangan langsung. Saya rasa hari-hari makin tinggi, orang makin galak berjalan walaupun tak semua orang berdaftar. Saya rasa saya kesal lah di situ sebab orang dah mula pandang remeh tentang SOP. Jadi jika anda macam dah letih duduk di rumah, nak pergi berjalan, ambillah vaksin untuk melindungi diri anda dan keluarga anda. Untuk yang sebabnya apa fungsi vaksin ni adalah kita nak melindungi orang-orang yang tak boleh ambil vaksin. Contoh macam anak-anak kecil, orang yang sakit, imuniti rendah, itu sebab kita insya-Allah sihat dan layak dan boleh mengambil vaksin, maka vaksinlah diri kita supaya kita boleh melindungi orang-orang yang tak boleh mengambil vaksin ini dan supaya kita boleh sedikit sebanyak membantu untuk kurangkan jangkitan COVID-19 ini. Walaupun tak banyak tapi ini adalah salah satu usaha kita. Macam mana kita berusaha untuk menjaga SOP kita, menjaga diri kita, ini adalah salah satu ikhtiar untuk diri kita. Dan saya nak sarankan nak bagi tahu yang vaksin COVID-19 ni bukanlah haram dan bukanlah daripada babi. Tolong berhenti bercakap tentang ini. Tidak ada makanan ataupun herba-herba yang boleh menggantikan vaksin. Masih belum ada kajian lagi. Dan tidak ada lagi yang mengatakan kajian terkini yang mendapati vaksin ataupun COVID-19 ini boleh berjangkit melalui susu badan. Sebab kita kena tahu apa yang kita makan hanya dalam 0.2% sahaja yang masuk ke dalam susu badan. Tidak ada lagi kes yang mana kalau ibu tu terus menyusu badan, bayi yang mendapat susu badan tu mendapat COVID juga, tak ada. Dan saya nak bagi tahu, jangan buang susu badan anda, sayang. So lepas dah vaksin, boleh terus direct feeding. Kalau anda takut sekalipun boleh pump dan kalau nak buanglah. Cuma insya-Allah tak ada masalah. Itu sahajalah nasihat saya. Lindungi diri kita, lindungi semua orang lah. Okay? Jaga diri. Assalamualaikum. Ulasan akhir kita untuk sesi ni. Mungkin Puan Ruqayyah ada kata-kata terakhir? Puan Ruqayyah ada lagi? Kak K? Kak K tak dengar? Puan Ruqayyah? Okey, tak apa. Mungkin speaker dia ter-off ke. Silakan Dr. Aisyah. Mungkin nak buat kata-kata terakhir dan nasihat untuk yang mendengar kita pada hari ini. Kita ada 800 orang di talian sekarang ni. Silakan Dr. Aisyah. Okey, terima kasih kepada semua yang stay sampai ke hujung.
Ada beberapa soalan tu yang tanya kalau kanak bawah 7 tahun boleh ambil tak? Tak boleh for now sebab tak cukup data, 18 tahun ke atas sahaja. Yang 80 tahun ke atas boleh ambil ke, kalau tak ada history of alahan boleh ambil. Ada yang banyak tanya pasal mak ayah kan, sama je mak ayah saya pun, dia kata, mak panggil Rita kan, tak orang kata jangan ambil nanti boleh mati kan. Wah dia tak boleh bernafas kan. Biasa je mak ayah kita macam Kak Hana cakap tadi kan, diorang banyak je dengar cakap orang. Sama lah seorang nak operation cataract, jangan buat operation cataract nanti lagi buta kan. So memang saya rasa apa tindakan DG kita buat ni betul, vaccinate semua frontliners dulu. Jadi kalau apa-apa jadi daripada kami, kami lah pergi dulu kan. Tapi alhamdulillah semuanya okey. Saya just nak share satu pengalaman yang saya rasa interesting sebab macam saya share tadi. Selepas saya punya first dose, anak-anak saya demam sebab yang kecil tadika. So tadika biasalah budak-budak demam kan. Dan alhamdulillah saya tak kena. Memang selalunya kalau anak saya kena, dia tidur dengan saya sekali-sekala. Selalunya memang saya akan kena, tapi alhamdulillah saya tak kena langsung. Husband saya pun tak kena. I think dia ada half protection macam flu vaccine juga. Dan bila saya second dose tu saya kena sakit kepala. And second day tu memang rasa feverish tau, rasa macam seram sejuk nak demam tu. Tapi lepas kena makan Panadol rasa okey. Saya cakap kat ayah saya kan. Ayah kata macam tak tahulah 50-50 lah nak ambil. Saya cakap kat ayah saya macam ni. Ya, kena vaksin side effect pun macam ni, tak boleh bayangkan kalau kena COVID ya. Kan, lagi Kak Hana cerita tadi, long COVID kan. Rasa mak tak boleh fikir. Saya tak boleh bayangkan kehidupan saya kalau saya tak menjadi doktor mata. Kalau yang follow saya kat Facebook kan, saya selalu cerita pasal mata kan. Sebab saya memang sangat suka kehidupan saya sebagai seorang doktor mata, dapat operate mata orang, dapat membantu pesakit daripada tak nampak kepada nampak. Saya tak boleh bayangkan kehidupan saya kalau saya tak boleh function. 4-5 bulan saya tak boleh berfikir sebagai seorang doktor mata, tak boleh mengajar anak saya mengaji. Of course lah semuanya daripada Allah kan, semuanya ini usaha kita sahaja, semuanya daripada Allah. Tapi kalau ada option, why not kan? Jadi terutamanya kepada frontliners semua yang ada dalam ruang WeBax hari ini yang dah dapat vaksin, it's our job. Rasulullah kata kalau kita dapat sebarkan satu kebaikan dan orang tu dapat buat kebaikan tu, kita dapat pahala yang sama. Jadi it's our job untuk kita convincekan, yakinkan kawan-kawan kita, adik-beradik kita, mak ayah kita untuk insyaAllah dapatkan vaksin ni. Katalah kita dapat side effect kan, dan ini jadi pengajaran kepada orang lain, itu pun akan jadi ilmu kepada orang lain supaya okey, kalau contohnya ada side effect, jadi orang lain boleh dapat pengajaran, jangan ambil kalau orang ni ada alahan contohnya. So insyaAllah it is safe. Saya pun buatlah segala apa yang saya boleh buat, Facebook, Instagram, TikTok, semua saya buat just to share. Bila orang tanya, macam mana pengalaman, so saya share je link kepada saya punya YouTube sebabnya malah cerita banyak kali kan. Tapi please register for your parents, very important because they are the one who needs it the most sebab diorang ada darah tinggi semua kan. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih Kak Tasha. Mungkin kita ke siapa seterusnya? Puan Rukayah tadi terkeluar. Puan Rukayah. Dah masuk belum Puan Rukayah? Puan Rukayah belum masuk lagi. Okey, Dr. Amin mungkin nak wrap up sedikit dan kemudian kita bagi kata-kata akhir sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Iqbal. So seperti mana panel-panel yang lain, saya menasihatkan. Dr. Amin kuat sikit, tak dengar. Tak dengar? Oh sorry. Slow. So seperti mana panel-panel lain yang mengesyorkan ataupun mewawar pengambilan vaksin, saya juga fully support lah this vaccine movement. So kita nak kembali kepada norma asal. Macam saya tinggalkan keluarga saya, anak isteri saya, anak saya yang baru lahir, last jumpa 21 hari sampai sekarang tak jumpa lagi, jauhan. So kita nak kembali jumpa orang tersayang. So we have to start vaccinate. Jangan risau, vaksin ini selamat dan insyaAllah akan melindungi kita dengan izin Allah. Jangan risau, setiap apa yang anda hadapi, komplain mengenai vaksin, kami terima dengan serius dan jangan sampai speculate lah benda-benda yang tak betul mengenai vaksin COVID-19. So hopefully we are going to vaccinate all of almost 70% of our nation for victory. Thank you. Terima kasih banyak Dr. Amin. Sahabat baik saya sejak 10 tahun. Kita pun dah lama tak jumpa sebenarnya. Sebab dengan COVID ni jugalah tak boleh merentas negeri sebagainya. Dr. Amin di Kelantan, saya di Penang. InsyaAllah bila semua ni dah selesai, dah habis kini ni, kita bolehlah berjumpa balik dan
sama-sama gather, makan dan sebagainya. Silakan Dr. Hana mungkin nak bagi ulasan dan kata-kata akhir. Ulasan tu tak ada, tapi saya Kesimpulan. okey. Sedikit kesimpulan saya ada baca kat situ, saya harap frontliner yang ragu-ragu, yang masih tak ambil vaksin tu, please register and vaccinate yourself ya. Kecuali you ada contraindication. Kecuali kalau ada contraindication then lain lah tak boleh ambil. Ingat deh, siapa yang ada alahan teruk sahaja yang you perlu berhati-hati. Kalau alahan biasa you just bagi tahu you alah pada apa. Yang orang yang alah kepada vaksin tu mestilah dia alah kepada Dr. Hana tak dengar.